Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor, yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cubaan kan elok sikit kan. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara Muhammad Datuk Dr. Zamri Ma'inus, iaitu salah Yasin, salah pula. Sahabat saudara tu salah pula sebut. Ini Yasin. Seterusnya Datuk Samsul Noah, ni pakat besar-besar kan. Yang duduk belakang tu jangan kecil hati. Orang yang sofa dia tempat duduk dia lain, tanggungjawab dia besar. Yang duduk belakang tu kurang sikit. Jadi yang belakang kalau keluar pun orang tak perasan, yang depan perasan. Jadi dia tak boleh bangun sampai ke sudah. Seterusnya para pegawai, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini di satu tempat yang sangat eksklusif. Dan saya sangat seronok hari ini bertambahlah satu profil untuk saya. Saya berceramah kali pertamanya di Genting. Selama ni pergi Genting ni mengelinjang atau mengelinjang. Banyaklah benda-benda buat kat atas tu kan. Tapi hari ini kita dapat ilmu lah, alhamdulillah. Dan syukur sangat-sangat sebab kita memilih pagi ini untuk mengadakan program ni selain pada meraihkan penerima-penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, walaupun ada yang macam tak puas hati kan, tapi sebab jamba dia tak naik kan. Jadi macam mana pun seronok sangat sebab kita buat majlis ilmu. Kita mulakan majlis kerakyatan tu dengan majlis ilmu. Sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi siapa yang up gambar kat Facebook kan, jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari, macam tu. Jadi dia datang kan, jap dia balik kan. Jadi itu dia. Jadi Nabi pun ajar juga, jangan kita tengok siapa yang bercakap, tapi tengok apa yang dia cakap, apa yang disampaikan. Jadi hari ini tajuk dia pencetus transformasi, mangkin revolusi. Jadi bila pencetus, dia menyebabkan. Dia bukan hanya menyebab, tapi membawa transformasi itu. Tapi bila sebut pemangkin, apa maksud pemangkin? Tak ramai tak tahu. Jangan risau. Penceramah biasanya bila dia tanya, dia jawab balik. Jangan risau. Pemangkin ni adalah faktor yang mempercepat. Dia benda tu mempercepat. Dia bukan membawa tau, mempercepatkan. Pemangkin. Dan juga membawa kepada revolusi. Revolusi ni adalah sama juga dia buat perkembangan. Dia bahasanya revolusi ni kebiasaannya orang bercerita pada benda yang menjadi lebih baik. Dia bukan biasa-biasa. Jadi bila sebut tajuk ni, jom kita sama-sama transformasi. Buanglah perkataan yang biasanya berlaku di dalam jawatan perhutanan ni. Yang biasa ayat dia sebut, kita sama-sama kena laksanakan transformasi. Ayat yang biasa akan disambut oleh golongan tertentu. Orang yang muda-muda ni buatlah, aku ni dah nak pencen. Itulah ayat yang biasa cakap. Akak dah nak pencen, tak lama lagi kau orang muda-muda ni buatlah. Berhenti-berhentilah. Sebab apa-apa pun yang kita bawa ni untuk semua orang. Itu sebab saya selalu bagi talk seluruh Malaysia untuk penyawat awam. Saya bawa tajuk, ada satu tajuk, nama dia Rejuvenasi Minda. Rejuvenasi. Apa maksud rejuvenasi? Sekali lagi saya akan jawab.
Rejuvenasi ni atau dalam bahasa Inggeris sebut rejuvenate adalah meremajakan. Bukan secara perkiraan tapi lebih bersifat fizikal. Mana kita buat perubahan. Perubahan dari segi meremajakan kita. Kita tengoklah. Kita kalau nak katakan semua orang nak jadi remaja balik. Dari segi fizikalnya. Mana ada orang yang nak pakai telefon semua orang nak yang canggih-canggih. Mana meremajakan. Dia nak handphone yang terang. Dia nakkan yang handphone yang dia boleh tengok YouTube, yang dia boleh tengok live hari ni, dia boleh share dengan kawan-kawan dia. Hari ni zaman teknologi. Itu sebabnya rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, maka kita akan ketinggalan. Itu confirm. Itu sebabnya kita kena buang dah satu perkara yang orang selalu kaitkan kepada agensi-agensi kerajaan. Kan? Dia akan kaitkan dengan isu integriti. Macam tadi kan dalam doa tadi kan, mudah-mudahan jauhkanlah kami daripada masalah-masalah integriti kan. Apa maksud integriti? Apa maksud integriti? Integriti ini apa-apa juga benda-benda baik, itulah integriti. Ketulusan, kesempurnaan, kebaikan kan, semua sekali. Benda-benda baik itu adalah integriti. Dia tidak berkisar kepada rasuah semata-mata, tak, tetapi kepada semuanya dari aspek kehidupan kita. Kan? Kalau kita jujur, itu pun integriti. Kita buat baik dengan orang, integriti. Kita siapkan paperwork kita mengikut deadline, integriti. Kita siapkan dengan betul-betul, bukannya asbol. Tahu asbol? Asal boleh. Asal boleh ni janji ada. Kan? Janji siap. Ayat dia janji, tak siapa berjanji dengan dia pun tak tahu. Kan? Tapi janji ada, janji siap, janji ada. Engkau ada? Tak ada kan? Jadi makna kata itu adalah antaranya. Jadi dalam mencetus transformasi ni ada satu benda yang paling penting kita kena buat. Apa dia? Yang pertamanya adalah kita kena bersedia untuk mengubah tabiat kita. Mengubah tabiat kita daripada seorang yang gemar menyalahkan orang lain kepada seseorang yang bertanggungjawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Bila sebut tanggungjawab, teringat kita tentang bagaimanakah lagu yang diajar kepada budak-budak tadika. Bangau oh bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Kenapa? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Okay. Ikan tak timbul pasal rumput panjang. Rumput panjang kenapa? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit dan pasal makan nasi mentah. Pasal nasi mentah. Kopi basah pasal hujan-hujan turun kenapa? Kata panggil pasal. Jadi tuan pengarah dan tuan pengarah bersaksilah yang mereka masih ingat lagi lagu tu. Masa saja cuba beria dia menjawab, berkorut kau ni nak mikir kan. Satu. Tapi rupanya dia mengajar kita pada kecil dah jangan menyalahkan orang. Dan akhirnya bila ular ambil tanggungjawab, memang makanan aku, orang tak tanya lah. Senyap langsung. Tak ada siapa nak tanya. Dah memang makanan aku, kau faham? Langsung tanya lah. Nak menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita. Itu sebab anak-anak kita ikut perangai kita. Anak-anak kita, dia tak ambil kesalahan tu pada diri dia. Apa sal kau sokok ni? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Asal masuk universiti ni? Macam mana tu je yang ada. Meskipun mak suruh masuk, masuklah. Semua salah orang. Tak pernah nak ambil dah. Kenapa sokok? Memang salah saya lah. Saya memang dah ketagih. Saya sendirilah. Saya yang terpengaruh dengan kawan saya. Kan? Tak ada tanya dah. Kenapa kau siap kerja ni? Dia ambil buku saya, cikgu. Apa sebab kau ambil buku dia? Dia bagi. Kenapa kau bagi? Dia minta. La ilah, pening bagi cikgu tu. Mana kata kita kena ubah tabiat kita. Untuk berjaya ni dia bukan satu benda yang mudah. Salah satu kejayaan adalah apabila berjaya melepasi usia hampir nak pencen. Itu satu kejayaan sebenarnya. Bukan senang nak capai situ tu. Berapa ramai orang umur 30, 5 tak sampai 50 ji'un. Ji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ringkaskan tengah ji'un aja. Tak sempat. Kan? Sebab kita ni dikatakan ada 99 perangkap kematian dalam kehidupan kita. 99 perangkap kematian. Ada yang lepas, ada yang tak lepas. Contoh perangkap kematian, aksiden. Sebelah kita betul. Nasib baik. Sikit lagi kalau tidak aku.
Tanah runtuh, zap, orang sebelah kena. Rumah sebelah, habis. Rumah kita je tak kena. Tu perangkap kematian yang kita lepas. Kita nak pergi kat kedai mamak tu, duduk, nak makan. Tak jadilah makan. Sini tak ada. Tak duduk situ lah. Situ meja panjang sikit. Ini mula nak duduk sini bawah kipas. Duduk kat meja yang panjang sikit. Jatuh kipas tu kena orang yang duduk kat situ pula. Makna kita sikit lagi, kita lepas perangkap kematian. Tapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, ada satu perangkap yang kita tak boleh lagi, iaitu perangkap usia tua. Perangkap usia tua. Jadi siapa yang sampai tahap usia dah nak pencen tu, bertuah. Sebab bukan semua orang berpeluang sampai ke situ. Kan? Ada orang macam-macam lah, macam penyakit lagi. Nak pula sekarang coronavirus lagi lah. Dapat tahu positif 14 hari je dia punya deadline. Nak tengok sama ada dia boleh lepas ataupun tidak. Kan? Tu dah. Macam-macam pengajaran kita tengok. Akhirnya berapa ramai orang yang BDR, perang badah, bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Siapa pada orang yang memang bekerja, dia akan rasa susah betul kerja kat rumah. Siapa yang memang pada dulu pemalih ya Rabbi, dapat duduk rumah tu seronok sangat dah. Alhamdulillah. Kan elok kalau selalu PKP. Macam tu. Kan? Duduk rumah, mengangkang tengok TV ni. Tu yang saya kata tadi, Datuk Atan telefon saya. Ustaz, kita lepeh pada PKP ni sesama lah. Kita pergi tengah laut PD tu jadi pelampung dah. Yang makan, tidur, tengok TV. Kan? Tapi pada orang yang bekerja, dia memang jenis bekerja, dia kata, susah betul lah kerja kat rumah. Baru nak menaip, nak susu lah anak aku. Nak susu. Kejam lah, nak susu juga. Buat susu. Lepas tu baru nak sambung kerja. Hari ni lauk apa? Sekor lagi. Laki dia pula tanya, hari ni lauk apa? Ada nak lelaki pun nak buat kerja. Abang bagilah idea, hari ni nak masak lauk apa? Allah, bininya pula. Semenjak masuk grup masak tak jadi ni. Kan ada je benda nak dimasak kan. Macam tu. Ya, dan masa tu penceramah pun tercabar juga. Tak ada lagi dah. Saya ingat boleh rehat lah. Tak adalah ceramah satu Malaysia lagi dah. Ceramah satu rumah. Kau jawab tepi bilik air, kau jawab tepi ni. Tengoklah angle mana yang nampak lawa tu kan. Baru tahu susah ceramah seorang-seorang. Menguap ceramah gila betul. Lepas tu 10 minit dah tak ada idea. Lepas tu Ustaz Haryanto pun, bang, kau baca bahagian komen tu. Oh, betul juga. Kau adalah soalan-soalan, boleh panjangkan sikit masa kan. Ini komen pun cantik langsir. La ilaha illallah, tak apa bondo lah dia orang ni. Honing pun lah. Tapi itu cabaran lah, cabaran. Jadi nak berjaya ni 5 benda kena ada. 5 benda kena ada. Baik budak belajar, baik nak kerja, baik dalam karier, baik dalam kehidupan. 5 kena ada. Nombor 1, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba jadi doktor pengarah tu. Ada proses-proses dia. Daripada bawah naik ke atas macam tu. Kan? Slow. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Kan? Bukan tiba-tiba umur kita 55 tu. Bukan tiba-tiba je kita dapat jawatan kita hari ni. Bukan tiba-tiba dapat kerja kerajaan. Bukan tiba-tiba. Ada prosesnya. Macam-macam. Ada yang dah kerja macam-macam sebelum tu. Ada yang kerja sendiri, ada kerja meniaga, macam-macam kerja buat lah. Kan? Bukannya tiba-tiba. Prosesnya panjang. Yang kedua, mesti ada komitmen. Ada komitmen baru boleh berjaya. Tak ada komitmen tak boleh. Anak-anak kita nak berjaya kan? Proses dia panjang. Bukan tiba-tiba dia nak diisytiharkan berjaya dalam pembelajaran dia. Yang keduanya, dia memerlukan komitmen. Dia kena datang kelas, dia kena belajar, dia kena baca buku. Tak boleh main menganga, tak boleh. Yang ketiga, kena ada fokus. Fokus terhadap apa yang kita buat. Macam mana pula datang pejabat tak fokus, kan? Dia ada 4 jenis pekerja kat pejabat ni. 4 jenis pekerja. Sekejap ni saya beritahu. Kan, dia fokus. Yang keempat, kena patuh pada peraturan dan undang-undang. Baru boleh berjaya. Ada orang berjaya, kaya raya, mencuri. Contoh. Kan? Tak lama. Kau ajab, kau lah. Iya. Kan? Dia buat benda-benda bukan-bukan. Jangan risau. Tak lama. Percaya cakap saya. Ya. Jadi, begitu juga yang keempat tadi, cerita tentang kepatuhan peraturan, ikut peraturan di pejabat. Peraturan-peraturan yang sewajarnya, termasuklah dalam semua urusan kerja kita. Dan yang kelima, nak berjaya kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan. Yakni istiqamah. Mana tak boleh, hari ni rajin, besok malas, malas minggu, lepas tu rajin balik, rajin malas, tak boleh. Dia mesti konsisten, keberterusan.
Saya kata tadi ada 4 jenis pekerja. Pekerja pertama nama dia administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. On time. Balik pun on time. Yang balik on time tu dia yang nombor 1 sekali dekat mesin punch card. Dia kat depan sekali. Dan untuk mendapatkan tempat pertama itu, dia kena 5 minit lebih awal daripada orang lain. Maknanya jangan haraplah dia buat kerja 5 minit yang terakhir tu. Tak ada mana ada orang pergi kat mesin punch card bawa file, siapkan sambil-sambil tunggu punch card. Jangan nak bohong. Kan? Dan dia bila dah dengan bangganya duduk di depan tu, dengan bangga bila nampak orang datang, beratur, seorang lain beratur. Itu nombor 1. Orang administrator ni meja dia kemas. Terletak elok, susun frame dekat sini, pen dekat sini, file dekat sini. File dia tak banyak sangat sebab dia jenis tak suka, semak sangat. Laci pertama apa, laci kedua apa, laci ketiga apa, dia tahu. Kalau usik barang, siapa usik barang aku? Kau tahu tak siapa usik barang aku tadi? Dia tahu ada orang usik barang dia. Itu kategori pertama. Kategori kedua nama dia performance. Memang kerja memang gila bab 1 ni. Gila babi lah, aku tak faham. Kerja betul-betul lah. Rasahlah kerja kan. Berlampar, sepah-sepah file ni. Atas meja ni. Ini file, ni file, ni file. Kadang-kadang, aku dah bagi kau file itu, mana file ni? Tu, kat kaki kau tu. Dia tahu mana. Dia dah siapkan. Dia ni orang yang kerja deadline. Dia ni datang antara pukul 8, 8 minit. Kalau dia lambat sikit lah. Tapi biasanya balik memang balik lambat. Bos sayang dia ni sebab dia ni kerja deadline. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga yang kerja kat pejabat. Ada. Bukan tak ada, kau tak payah. Yang gelak tu terasa tu. Betul. Meniaga yang kerja kat pejabat. Kau tak beli pun tak apa, kau tengok je dulu. Memang ada orang macam tu. Ada. Memang ada. Kan? Tu yang ketiga. Dan kategori yang keempat nama dia follower. Follower ni pula dia tengok besok yang kat Genting ni kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Kau nak pergi minum dulu ke nak pergi ni? Dia ikut orang mah. Macam kursus 3 hari 2 malam. Pernah tak pergi kursus 3 hari 2 malam? Kursus 3 hari 2 malam biasanya hari ketiga habis kau apa? Tengah hari habis kan? Dan dia akan tanyalah kawannya, kau balik pejabat balik tak? Kalau tak, jangan balik pejabat tu, kita sesama tak balik tu. Jangan Kang bos tanya apa salah kau balik, yang lain tak balik. Kau betul ni? Betul jangan nampak. Dia sampai macam tu sekali lah. Kan? Jadi dalam hal ni, dalam bekerja, tengok. Kalau jauh sangat memanglah tak sempat balik. Tapi kalau dekat, baliklah pejabat. Tak ada pun cakap hari tu maka dianggap sebagai hari cuti. Tak? Itu sebabnya kita kena ingat bab bekerja ni. Satu benda kan Nabi sebut yang non-Muslim pun boleh ambil lah ayat ni. Sebab apa? Nabi ajar apa? Nabi Muhammad ajar la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahdalahu. Tidak beriman orang yang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang yang tak melaksanakan janjinya. Tak ada agama ajar benda tak baik. Semua agama ajar pasal amanah, ajar pasal benda baik. Tak ada pun agama yang ajar suruh bunuh orang. Tak ada. Tak beriman orang yang tak jaga amanah. Tak beragama orang tak laksanakan janji. Amanah banyak. Tu sebabnya mati besok Tuhan tanya 3 benda je. Nombor 1, Tuhan tanya nikmat. Dia akan tanya, wahai Zamri. Contoh, bukan nama sebenar. Jangan nama sebenar. Jangan. Dia tanya, nombor 1, berapa tahun kau hidup dulu? Semua tanya. Ya Allah, aku hidup umur 80 tahun, ya Allah. Contohlah. 80 tahun. Macam mana kau habiskan? Tuhan tanya. Jangan ingat kita boleh sia-siakan umur kita. Tuhan tanya. Kedua, dia tanya, wahai Syamsul Anwar. Contoh. Macam mana engkau gunakan masa muda engkau? Dia tanya. Maknanya nikmat muda pun Tuhan tanya. Jangan ingat, muda ni kita enjoy. Salah. Tak betul. Jadi masa muda pun tanya. Ketiga, Tuhan akan tanya nikmat apa? Nikmat ilmu. Kau datang tak dengar ceramah? Dengar. Susah tak nak panggil penceramah tu? Payah berapa bulan booking. Ya Allah, ya ke? Habis tu kau dengar saja tu, kau salin. Dengar saja, ya Allah. Tapi tak apa. Sebab zaman Nabi dulu ada seorang sahabat nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni bila Nabi sebut apa-apa dia terus hafal, dia terus ingat. Jadi siapa yang tak menyalin ni bersedara dengan Abu Hurairah. Settle. Tak payahlah kau salin. Jadi kan balik kan kau tanya, dengan ceramah siapa bang? Samsul Debat. Okey ke dia ceramah? Okey. Dia cerita pasal apa? Sama je. Dah kau tak salin sama lah. Kan? Masalah tu kan.
Jadi makna kata nikmat ilmu. Ilmu tu macam mana pula dia tanya nikmat ilmu tu? Ilmu tu kita amal ke tidak satu. Kedua, kita sebar panjangkan dekat orang lain ke tidak. Tu yang bagus tu. Ada orang yang dah ada handphone tadi saya nampak, ada dah pegang, dia dah ambil point. Jadi nanti kan dah habis, antara lain isi kandungan ceramah hari ni menekankan tentang nikmat. Zab send dekat dalam grup, barulah dapat pahala. Kan? Iyo, betul. Jadi jangan kita lupa share dekat yang lain. Daripada kita sharekan tentang gosip-gosip liar, kan? Baik kita sharekan benda-benda macam tu. Tapi yalah, tadi ada handphone, ada juga dia ambil gambar daripada belakang. Kita nampak tadi. Macamnya ada mana Samsul Debat ada dekat konon dia selfie lah, nampak Samsul Debat tengah ceramah. Dia akan update, alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Dia tengok, dah ada komen, untunglah. Yang seorang tu pula tulis, yang seorang tu lah komen, tak ajak pun, yang seorang tak tahu pun, kan? Jadi macam-macam lah. Tak kisahlah, saya tak kisah pun. Tadi dah ada yang dah bergambar, InsyaAllah lepas ni pun boleh nak bergambar, tak masalah. Saya ni simple je, boleh. Gambar tagak RM10, gambar-gambar RM5. Jangan lupa. Hal maklum lah, PKP sekarang. Tak ada lah. Mana ada saja je. Kan? Tapi saya tu yang saya cerita tu, saya pernah ceramah saya dengan Datuk Dr. Fadilah Kamsah, dengan Syarul Syiro, dengan Jihan. Kan? Pergi di program di Mersing. Habis je ceramah tu, bila dah nak balik semua tu, ada yang bergambar-gambar tu, ada seorang pakcik ni, Ustaz, kita selfie boleh? Boleh, saya kata. Dia tarik saya, ni cerita 3 tahun lepas ni, dia tarik saya ke belakang ni, lepas tu dia pegang saya macam ni, lepas tu dia keluarkan tapak tangan dia. Saya tengok Ustaz, saya pun pandang lah. Nak pandang, Ustaz, saya simpan dalam hati, Ustaz. Umat tu tak teraya tu, dia punya falsafah tu kan. Dia kata, Ustaz pakai handphone Ustaz, sampai masa kena format, tapi simpan dalam hati, ingat sampai mati. Mak tu tak teraya. Itu betul jugalah. Dan orang dekat situ semua sahkan memang pakcik ni selfie memang macam tu Ustaz dia. Dia memang pakai tapak tangan, dia tak pernah pakai handphone. Mak, nak bagi mesej. Kita kadang-kadang kita ambil gambar, kita simpan dengan bangga, simpan dalam phone. Sampai masuk, rosak handphone tu, hang. Semua kau sumit dalam tu. Lepas tu hang, lepas tu bodoh telefon tu. Bukan telefon tu bodoh, yang pakai tu bodoh. Sebab dia tak nak print kan, tak nak apa, cuci masuk dekat album. Dulu kan kita ambil gambar, kan tak? Dulu kita appreciate gambar tau. Ingat tak dulu? Yang kaya 36, kan tak? Yang tak berapa kaya sangat 24. Yang susah dulu 10 atau 12, kan tak? Kodak kan? Kodak Fuji Color. Bila ambil gambar tu kan, tak nak lah, sini tak cantik, sini. Nampak tak? Orang dulu pilih. Sekarang gambar mi tu, gambar pinggan yang dah habis kaunter darah tadi, dah habis ambil, alhamdulillah dah selesai sarapan. Apa mustahak aku tunjuk gambar pinggan tu kan? Dulu kan siap bergambar ni nak view. Tadi tengok betapa banyak view tadi, dengan pokok pine tu lah, dengan ni lah tu, bergambar macam tu, okey lah sikit kan. Lepas tu dah cuci kan, bodoh-bodoh ni, lagi 3 hari ni nak tunggu gambar siap kan, janganlah gambar tak jadi kan. Dulu macam tu. Lepas tu dah balik pejabat, selepas seminggu baru marah kita yang ambil gambar ni. Kau tangan kau gegar ambil gambar. Dia marah kawan dia. Dulu kan macam tu. Lepas tu ingat tak, kalau 36 tu zap, 37 ada lebih. Zap, 38 lebih lagi lah. Zap, kalau dah sampai 40 tu memang salah pasang. Confirm. Salah pasang, bayang dah lah sebulan nak ngabis yang 36 tu. Rupa salah pasang, mengigil nak pasang tu. Budak-budak sekarang dia tak faham benda tu. Kan, BBNU budak baru nak up kan. Dia tak faham. Tu sebabnya kita pun kalau ambil inisiatif, bukan selalu kita dapat duduk macam ni kan. Dah ambil gambar tu, cuci dekat kedai gambar, sekarang senangnya dia akan cucuk dekat phone kita, dia terus print kan. Masuk dan lepas tu kita delete gambar dalam phone tu. Delete. Saya cakap betul tau. Saya cerita, phone saya pernah dalam sudut galeri tu hilang tiba-tiba. Semua gambar dengan video hilang. Wah, apa hal ni? Kosong, tak ada apa gambar. Semua bukti-bukti saya dengan menteri, dengan apa semua tak ada. Kan? Segala bukti-bukti. Yang main-main. Semua orang lah, adalah gambar-gambar dengan artis lah, dengan apalah semua dalam tu. Habis gambar kita family day ke, tak ada dah. Sudah macam mana ni? Lepas tu ada seorang,
member saya, dia ni polis lah, dia kata, saya ada, tak apa, saya ada kawan saya seorang boleh tolong Ustaz, jangan risau lah, jangan risau. Kejap lagi kan dia telefon. Lepas tu dia telefon, Ustaz ni kejap lagi kawan saya telefon, dia daripada Samsung, daripada Singapura, dia akan call. Samsung Singapura. Lepas dia call, okey Ustaz, sekarang Ustaz tekan loudspeaker Ustaz, tekan. Okey Ustaz letak kat meja, letak. Ustaz tengok je Ustaz, bergerak telefon satu, yang ni nak tak Ustaz, yang ni nak tak, Pak zap, dia buka folder ni, zap, la ilah Allah, habis semua dia tengok dalam tu. Daripada Singapura tau. Kau simpanlah gambar yang kau bukan dalam phone kau tu. Kau jangan ingat dia tak boleh jumpa tau. Itu sebabnya kalau kita kan, kita ni kerja saja. Tentang politik jangan sentuh-sentuh. Jangan kita, kau tahu tak, Datuk yang ini kan, bagi kita bercakap tu kadang-kadang polis dia dah siap dah. Dia punya trigger zap, word tu sebab dia zap tu sampai Bukit Aman. Jangan main-main. Tu sebab jangan nak jumpa tu sebab jumpa personal. Tapi jaga jarak. Tu dia. Tu betul. Tapi betul. Bayangkan boleh adjust, yang kita pula takut terlupa nombor PIN semua simpan dalam phone. Bayangkan nombor PIN dalam tu, memang tu you pun dalam tu. Bayangkan dia boleh keluarkan duit, uruskan transaksi duit kita. Berapa ramai yang kena lah? Dia kadang-kadang yang bagusnya pula, yang hackers ni, dia tak ambil sekali banyak. Dia ambil RM10 setiap seorang. Ambil RM10. Tak percaya cuba tengok, ada satu cerita IT, cerita Tamil ni. Ada cerita, saya gemar tengok cerita ini lah. Cerita Tamil ni saya suka tengok. Sebab kita tak boleh agak ending dia macam mana. Kan? Iya, kalau kita tengok filem Tamil, seronok. Dia cerita pasal IT tu, dia boleh hack, dia boleh luluskan loan orang tu dah lulus loan, zap, orang tu cucuk duit dah tak ada. Duit yang lulus loan dia tu, dia dah transfer siap-siap. Habis, berapa ramai yang kena? Bayangkan, dahsyat. Memang kisah tu kisah benar. Jadi sebab sekarang ni kita kebergantungan kita pada IT kan. Jaga. Jadi betul, saya memang minat filem Tamil. Hari tu nak pula masa PKP, tengoklah filem Tamil. Ya betul, tak boleh agak. Kalau filem drama Melayu tu dah boleh agak dah. Kan dah haka. Kan berebut tanah. Kan lepas tu dah haka, lepas tu mak tak restu. Yang hujung tu dapat balasan macam dah agak dah tu. Ya. Kan yang paling menyampah ni drama Melayu, drama sambung. Menyampah tu baru nak tampar sambung menyampah tu lagu. Masa bila pula aku nak tengok cerita ni kan. Ya. Tapi kalau tengok filem Tamil, tengok VJ tu. Tanyalah kawan-kawan yang India tu, dia tahu. Bayangkan dah mati dah tu, ikut hukum dah terbanam dalam tanah tu. Keluar dia balik, kan main-main. Tagak dia lagi. Itu yang tak terdaya. Betul, saya tengok. Itu terbaik, memang terbaik. Tak apalah, nanti ada masa tengoklah kan. Kan, tapi itu dia, balik-balik semua cerita tadi tentang nikmat. Pertama Tuhan tanya tentang nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, dan juga Allah akan tanya satu lagi, nikmat harta. Dari mana kita dapat harta? Tuhan tanya. Sumber mana? Kan, sumber baik ke tak baik? Tuhan tanya. Kan. Kemudian yang kedua, Tuhan tanya juga ke mana kita belanjakan. Tanya. Bila kita bekerja kan. Jangan ingat, kadang-kadang sebabkan duit ni lah kadang-kadang menyebabkan hidup kita jadi muhara dan sebagainya. Itu sebabnya kekayaan yang sebenar di dalam hati kita ni adalah ketenteraman jiwa. Itu sebenarnya. Hati tenteram macam kaya lah. Arwah abah saya ada duit, bukan ada mana pun. Tapi hati senang. Ya. Relax. Naik motor. Relax. Ya. Hari ni isteri boleh cakap, abang bila nak beli kereta? Malulah naik motor ni. Tudung kedut. Bayangkan. Tapi walau orang dulu jalan kaki cari rezeki. Kan, naik motor buruk. Hujan apa salah? Hujan air, bukan api. Kan? Malahan naik motor ni, orang kata memantapkan kemesraan. Macam tu. Kan suami isteri. Kan, berbanding naik kereta. Betul tak? Dari mana kita dapat duit tu? Dari mana, sumber mana kita dapat? Dan Nabi pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Ya, tak percaya, cuba tengok. Aku besok pencen tak payah fikir apa dah. Tak payah fikir apa dah. Duit dah ada dalam 300,000 dah ada dah. Aku punya duit pencen ada. Aku punya golden handshake ada. Aku punya cuti semua aku dapat balik. Aku reimbursement aku dapat. Oh, alhamdulillah lah, aku besok relax pencen. Tak payah fikir apa lagi dah. 2 minggu lepas pencen pegang senapang depan bank.
Jadi jaga dia pula lepas tu. Kau kata tu tak payah fikir. Tak cukup. Tak cukup. Tu sebab saya selalu pesan. Yang nak pencen, ingat, saya ceramah untuk pra-persaraan di Kuala Lumpur. Saya ceramah untuk staf-staf hospital dan juga staf-staf KWSP. Kan? Saya kata, pada yang nak pencen, ingat tau, jangan habiskan duit untuk anak-anak. Nak nikah lah bang, nikah lah kau. Nak pakai duit abah, pahala. Kau yang mengata, kau yang sadap dan nak habis duit pahala. Macam tu cakap. Macam tu cakap. Dengan berkocik tak nak mampu nak pasal nyusahan orang. Apa pasal? Habis duit tak ada macam mana mah? Tak mampu lah tu. Betul tak? Jangan habis. Kita tu lah duit kita nak pergi bercuti. Nak pergi Mekah kau. Mana yang nak pergi luar negara kau. Nak merasuk pergi melancong. Itulah masa. Kan? Jangan orang cakap orang, aku nak pergi Korea ke depan. Pada kau pergi Korea baik, kau pergi Mekah. Jangan orang cakap orang ni setan-setan tu jangan ni, jangan orang. Kalau boleh pergi Korea, pergi je lah. Nabi sendiri pun merantau pergi tempat-tempat orang. Tak ada masalah ada. Mekah pun pergilah juga. Kalau ada peluang pergi Mekah. Kan? Nantilah tunggulah habis PKP dulu. Tentu. Dan tak dapat pergi UK sekarang. Pergilah Yuban. Kan? Hulu Bendul. Dah UK tak boleh pergi Yuban. Kan? Ya. Kan? Tadi saya tu sampailah pergi negara orang ni kita boleh belajar. Saya pergi Balkan itu. Seronok pergi Balkan. 10 hari, bayangkanlah. Dahlah 10 hari penuh pasport. Sebab setiap sempadan tu kita kena cop. Zap Croatia, zap Greece. Sebab landing kat Greece. Lepas tu Albania, lepas tu Macedonia, lepas tu Croatia. Mak seronok. Bosnia Herzegovina. Best. Pergilah. Baru faham apa maksud kecantikan pemandangan seolah lukisan tu. Kita tengok kat sini lawa kan, susah lawa. Tapi satu je, biar macam mana pun tempat orang, elok lagi kita pakai Pahang ni lagi elok. Ya. Nak menterdarah susah. Nak buang bondo yang kita menterdarah pun susah. Iya. Kita kena biasakan diri ya, ketua pelancong ni cakap. Kena biasakan diri ya, tak pakai air, pakai tisu. Dia punya miang itu kan. Tak payah cakap dah. Lepas tu kita ni memang jenis nak pakai air banyak kan. Orang putih tu marah. Banjir bilik air tu. Dia dah biasa kering. Kan? Keluar semua macam ni. Keluar daripada tengah sangat. Gatal. Kepala pipe tak ada. Tak mana pipe peruntukan tak ada lah. Tak, dia memang biasa macam tu. Kan? Tapi masjid pun susah. Dapatlah pengalaman kita semayang tu dekat parking lot, kita semayang dekat tempat-tempat mana yang boleh kan, kita bentang semayang ramai-ramai. Jadi itu dia. Jadi mana kata dari segi harta kita, dari mana kita dapat, ke mana kita belanjakan. Yang pentingnya kita kena ingat, datang kerja ni jaga amanah. Yang kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Amanah Tuhan akan tanya. Pertama nikmat, kedua amanah. Amanah kita ada, semua orang ada kerja-kerja yang patut dia buat, apa yang tak patut dia buat. The do and the don'ts dah ada dah. Pakaian yang macam mana, masuk kerja pukul berapa, balik pukul berapa, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Segi amanah, claim macam mana, overtime macam mana. Kan? Jangan tipu mileage. Tapi jujur je lah. Kemudian bahagian kewangan tanya, dia query, tolong jelaskan kenapa claim tinggi, macam duit mak bapak kau. Jangan. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya macam tu. Kan? Sebab nanti yang kena jawab dia, kenapa luluskan. Jadi kita explain, sebenarnya sejujurnya saya tak tahu jalan. Cakap je lah. Saya pusing kat roundabout tu 3 kali, tak tahu nak masuk yang mana. Itu yang mileage saya jadi tinggi tu. Cakap macam tu. Jadi bahagian kewangan akan proses lah, tengok berdasarkan lulus tak lulus belum tahu lagi kan. Jadi mana kata tu dia. Sebab apa? Keberkatan rezeki ni penting. Apa maksud berkah? Apa maksud barakah? Apa maksud barakah? Ada orang cakap maksud al-barakah ini adalah pondok Ustaz Kazim. Ada yang cakap. Memang betul pun. Tapi maksud barakah ni adalah kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun sikit tapi berkembang. Dengar ni. Kebaikan-kebaikan Tuhan bagi dekat kita, walaupun sikit tapi berkembang. Maknanya ada je kebaikan-kebaikan. Kita gaji tak adalah tinggi sangat, tapi sebabkan kita jaga amanah tu, anak kita pandai-pandai semua.
Isteri pandai masak, suami romantik, dalam sibuk-sibuk tu romantik. Kemudian Tuhan bagi kita rezeki anak ramai. Ya Allah, beranak kau jual tiap-tiap tahun. Ada? Peh dia, naik muak lah pengarah tengok ni, jap kau yang beranak tu. Kan? Dia pantang betul lah, bagi salam, salam jadi. Dia macam tu lah. Kan? Dia tengah ni, tengah garam kan. Kan? Tak apa, tak ada masalah, beranak ramai-ramai. Jangan takut-takut. Nanti anak ramai sangat, malu pula. Kan? Ini pelaburan masa akan datang tau, anak ramai. Bila balik raya meriah kan, balik raya penuh, parking tak cukup. Lepas tu setiap ujung bulan dah boleh hantar mesej dalam grup WhatsApp family. Assalamualaikum, sekarang telah pun masuk 27 hari bulan. Masih ada anak-anak ibu yang belum membuat pembayaran. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Anak cek dah, sorry mak lambat sikit. Zam masuk kan. Siapa tahu kan, bayangkanlah 10 orang anak, seorang 500 macam. Tak 5,000 sebulan. Macam pencen pegawai kat tu. Kan? Tak tu saya kata. Tapi bukanlah tu sebabnya. Dan dapat anak yang baik-baik. Anak tanya, mak apa lagi mak nak? Mak cakap lah. Itulah mak nak yang tilam yang panih tu. Dia kata tu boleh elok tulang belakang. Ya ke? Yalah mak cari. Anak selalu tanya, mak cakap lah mak nak apa? Mak tak nak lah tangga tu susah. Anak buat eskalator. Apa susah? Buat kan? Iya, berbakti kat mak kita selagi boleh. Mak tengok orang dah tak pakai dan cari menyorit ni. Cari menyorit. Yang masak air tu lah. Air dah masak. Dia kan pakai air tekan-tekan tu. Tahu tak air tekan-tekan tu? Kan? Tahu tak? Air tekan-tekan tu. Air tekan-tekan. Tak, jangan sebut. Tak, dia tak taja ceramah kita ni. Jangan sebut. Dia tak taja. Jangan sebut jenama dia. Cakap je air mesin tu yang ada panas ada sejuk. Kan? Tapi tak lama lagi. Jangan main-main. Tekan je. Saya pernah ceramah dekat Hotel Concord dekat KL tu. Yes sir. What do you want sir? I want black coffee please. Wah, ni. Saya memang minum memang kopi O, teh O. Dah lama putih susu. Memang macam tu. Jadi ya macam tu. Tak maksud dia, saya adik-beradik saya memang dengan adik-beradik saya, dengan mak saya memang semua orang kopi O, teh O. Kalau minum yang susu tu dia jadi macam sebu. Tapi kalau minum susu saja tak apa. Macam arwah abah saya dia minum teh kau, kopi kau dia boleh. Kita orang anak-anak tak ada yang ikut dia. Mak pun tak boleh. Memang kopi O. Jadi dia tekan dekat mesin tu, kopi, lepas tu dia tekan with milk, without milk, dia tekan without milk. Zap, zap. Siap. Tinggal minum. Steady. Ada satu mesin tu, nipis je. Dia punya tabung mungkin kat bawah lah. Dia letak dekat dalam drawer bawah tu kan. Tekan orange, watermelon, tekan zap je. Maknanya tak payah dah bancur-bancur dah, tak ada. Dah siap settle. Nampak tak? Kemudahan hari ni teknologi. Ya, dulu siapa sangka boleh buat video call. Kan? Malam tadi siapa buat video call? Orang lelaki. Siapa yang buat video call dah setakat ni? Dah sampai sini. Angkat tangan. Orang lelaki dah buat video call. Angkat tangan. Siapa? Belum ada lagi? Tak ada coverage ke apa? Tak, siapa yang dah ada buat? Tak ada. Tak berani dengan aku. Sebab bini nak confirmkan betul tak dia kat genting ni. Macam tu kan. Kadang-kadang ada macam tu. Dia bukan takut bini tau. Bini menakutkan. Kena faham tu. Kan? Ingat, kita lelaki kepala keluarga. Ingat. Jangan kasih malu. Faham? Lelaki adalah kepala keluarga. Tapi perempuan tengkuk keluarga. Faham? Tengkuk kalau patah kan kita mampu. Jadi kau dengar lah cakap dia. Macam tu lah kan. Kan? Ingat tak kisah yang raja takut dengan permaisuri tu? Raja tu kemain takut dengan permaisuri tu. La ilaha illallah. Jadi macam manalah nak lawan permaisuri ni? Dia panggil semua lelaki dalam negara dia. Kepada semua yang takut isteri, sila berdiri di belah kanan battle. Semua pergi belah kanan. La ilaha illallah. Tak ada yang berani. La ilaha illallah. Dia pandang belah kiri, nasib baik ada seorang siap peluk tiang lagi. Kamu kemari. Apalah, tuanku nak jemput, tuanku dah turun. Raja dia panggil turun tau. Punya berani, ni betul-betul berani. Dia pun turun, dia pun tanya, macam mana cara nak lawan bini better? Ajarlah, apalah. Patik pun takut bini. Asal kau tak pergi belah mana? Bini patik dah pesan, jangan pergi mana-mana, tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut. Ingatkan dia berani sangat, lagi tahu takut. La ilaha illallah.
Lain macam garang perempuan ni tu. Kan? Tapi tak apalah. Itu rezeki lah tu. Rezeki. Kan? Jadi, mana kata balik-balik semula tadi, cerita ke tentang amanah kita. Amanah jaga. Masuk pukul berapa. Sebab kadang-kadang dengan amanah yang kita jaga tu, keberkatan rezeki, dia akan membawa kepada kebahagiaan. Membawa kepada kekayaan hati dan sebagainya. Dan begitu juga yang ketiga, Tuhan akan tanya tentang silaturahim. Program hari ni bukannya nak buat sangat. Tak ada. Nak ikutkan bukan nak raikan sangat yang anugerah Hikmat Cemerlang. Betul lah kita meraikan dia. Tu nak jadi tajuk aja. Jadi tajuk sebenarnya nak bagi semua datang, bergaul. Semua nak tahu perangai kawan kita. Time musafir inilah baru tahu. Kan bila ramai-ramai daripada Kuantan datang nak naik ke atas ni kan, baru kita tahu bila kita bermusafir dengan kawan kita, baru tahu siapa yang kongsi kereta datang. Kat tangan. Siapa kongsi kereta datang? Dan cuba tanya. Ada tak lelaki tak ada kongsi kereta? Semua bawa sendiri. Itu panjang akal lah tu kalau dia datang sendiri tu. Dia tak nak kongsi tu. Yang perempuan yang kongsi-kongsi, siapa yang kongsi kereta? Kita boleh tahu. Berhenti kat satu. Kita berhenti sini minum dulu. Tengok siapa bayar. Tempat kedua, dia juga bayar. Tengok. Tempat kedua, memang tak berguna betul seko yang naik ni. Memang tak ada betul. Kan? Dia masa tu nak tahu. Lepas tu baru tahu dalam kereta tu. Tidur dia punya berdongkur. La ilaha illallah. Dalam bilik tu macam tu lah. Saya pun semenjak ponek ni teruk berdongkur. Ya, saya pernah dulu. Ada satu program di Terengganu. Saya dengan member seorang lagi. Saya cakap dengan dia. Kau nak tidur, kau tidur dulu bang. Asal lah. Aku dah biasa lah. Kau tak ada hal apa. Tak, kau nak tidur, kau tidur dulu. Kan payah aku tidur kan takut kau tak boleh tidur. Alah dah biasalah. Saya pun buatlah kerja. Buat kerja macam biasalah. Ada benda-benda saya nak siapkan. Ada note saya nak buat. Sebab saya masa tu kena jadi hakim pertandingan pidato. Lepas tu saya tengok je dah tidur kan. Baru saya simpan note saya tidur. Pukul 4 pagi saya terjaga. Dongar-dongar mandi. Lepas tu dia keluar. Woi botol lah. Aku terjaga langsung tak boleh tidur dah. Dia kata. Kan kadang dia macam-macam orang tidur ni. Ada yang macam menjorit pun ada. Hoi, ada yang tidur macam tu, ada. Kan? Tolong ambilkan fail tu. Ya, sampai bayangkanlah jadi pengarah, tentulah tidur. Dia sampai ke tidur minta fail tu, kau jangan main-main. Jangan main-main. Contoh tak sebab aku pun pernah jadi pengarah dulu tu. Tahu jangan main-main. Itulah kadang-kadang kelaziman kita bekerja punya penat kan kadang-kadang. Jadi inilah masa dia silaturahim nama dia. Itu sebab penting jaga hubungan satu dengan yang lain. Nabi dulu baik dengan semua orang, termasuk yang bukan Islam. Jadi mana silaturahim ni bukan kata dengan orang Islamnya, dengan bukan Islam pun kita baik. Betul? Jangan main-main. Sebab bab rahim ni kadang-kadang kita boleh bergaduh dengan kawan kita. Aku dengan orang lain boleh, tapi dengan dia tak boleh. Apa pasal? Kan? Dua perbuatan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, tetapi susah nak buat. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Memang susah. Aku lagi tua daripada dia, salah aku lah minta maaf dengan dia. Itu ayat dia. Aku nipat saudara dia, aku pula minta maaf dengan dia. Dia juga. Apa salah aku, bukan salah aku. Itu kebiasaan jawapan kita. Tapi sebenarnya kalau nak senang hati, minta maaf je. Salah siapa ke tak salah tu kemudian. Sebab kita tak tahu kita mati bila. Sebab akhirat nanti rahim tu dalam hubungan tu, silaturahim tu, Tuhan bagi sifat rahim tu dalam hubungan, rahim ni akan sebut siapa yang tak nak baik sebenarnya. Dalam satu hadis Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka pada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Jadi hari ni kita cerita tentang transformasi. Kita tengok betapa zaman teknologi dah berubah. Nampak tak? Dulu handphone besar bateri kereta. Besar bateri kereta, kau main bangga bawa. Halo! Oh, hari ni cuba bawa tu. Memang orang tak nak duduk dengan kau. Kan? Makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Sudahnya jadi gigi biru. Bluetooth. Sumbat kat telinga cakap seseorang. Ya, bila? Astaghfirullahalazim. Ya, okey. Lepas tu? Ya ke? Uish, tak boleh jadi. Jangan pakai di kawasan pedalaman. Kan makcik tu tengok sian muda-muda dah gila. Dan cakap seorang. Cakap seorang-seorang. Kan? Jadi mana kata makin lama makin canggih. Sudahnya kita dah boleh buat video call. Tak ada siapa pun terbayang. Telefon tak ada wayar. Tak ada siapa pun terbayang. Dah lah tu. Telefon tu boleh jadi produksi perfilman dia sendiri. Dia dah boleh buat IGTV live diri dia sendiri.
Dulu nak berlakon, kena buat screen test apa semua. Sekarang tak ada dah. Dia buat sendiri pakai phone tu. Konon dia berlakon, dia jual barang. Berapa ramai nak buat? Sekarang yang paling best tu budak-budak BBNU tu lah, budak baru nak up tu. Ada yang buat live tengah sikat rambut. Lepas tu tak apa benda. Dia tak cakap pun. Rambut dia pandang. Yang saya pula tengok IG tu banyak yang live tu, saya tengok Ustaz Ilyas, tengah ceramah tak keluar balik. Tengok Ustaz Jafri, tengok Ustaz Zaidrus pun tengah buat, tengok pula Ustaz Kazim, lepas tu ni siapa pula ni yang sikat rambut tadi. Saya pun tengah Samsul Debat join. Samsul Debat join. Tak pasal-pasal aku tengok dia macam tu lah. Hari ni zaman dah berubah kan. Dulu tengok macam mana keadaan kita kan, tak ada sibuk sangat. Hari ni terlalu sibuk, ya Allah Akbar, sana sini sibuk kan. Dulu handphone tertinggal nak buat macam mana? Hari ni handphone tertinggal pusing balik. Nyawa kat telefon tu, nak lelaki jangan main-main, kena ambil cepat. Jangan sampai ada orang semak telefon kita, jangan kan, takut kantoi. Macam-macam nombor simpan, adalah mesej-mesej yang bukan-bukan dalam tu kan, dengan grup-grup macam-macam kan? Itulah. Jadi makna kata kita ni telefon tu dah berubah lah jadi satu benda yang ni. Tapi kita kena ingat tau, dalam bab bekerja ni, transformasi ni, perubahan ni penting. Bila kita cetus transformasi, kita buat perubahan. Contoh paling mudah sekali lah, kalau saya sebut tentang rejuvenasi, meremajakan. Berfikiran kita remaja, kita akan update diri kita, kita kembangkan diri kita jadi lebih baik. Sebab kalau dalam peristiwa hijrah baru ni, Nabi pun sebut tidak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Apa maksud dia? Maksudnya niat kita nak kena betul dalam bekerja. Niat nak kena betul. Macam kita beli handphone lah, benda pertama sekali kalau bab niat ni kita sebut sebagai setting. Saya pernah tanya, benda pertama kita usik apa? Setting. Kebanyakan perempuan jawab kamera, dia jawab kan. Tapi sebenarnya setting kita nak tekan mana, brightness nak terang mana, volume nak kuat mana, kemudian kita font nak besar mana. Kalau yang buta tu 52, tu bukan buta dah, kira memang tak nampak betul lah kan. Jadi kemudian begitu juga dah assign ringtone, bos, makna bos telefon, ada bunyi bos tu, bos telefon, bini telefon, bunyi rimau letak gila tu punya lah kan. Bini aku telefon, diam, bini aku telefon. Dia takut orang dengar bunyi kawan dia. Bayang tu. Jadi makna kata kita boleh setting. Dan setting ni, percaya tak, setting kita tak usik hari pertama je. Tapi bila tengok telefon tu problem, apa salah kabur pula telefon ni, kita akan perbetulkan balik setting, balik pada niat asal kita. Macam tu kat hidup kita. Bila kita rasa kenapalah aku dia banyak masalah, kenapalah aku kat pejabat jadi macam ni, maka tengok balik, semak balik setting kita mungkin tak betul. Masalah yang paling besar dalam sektor kerajaan, apakah dia? 3 penyakit yang paling besar sekali, iaitu penyakit tamak, penyakit sombong, penyakit dengki. Ini je masalahnya, lain tak ada. Tak ada masalah lain, tak ada masalah KPI, tak ada masalah, tak ada. 5S tak ada. Exah tak ada. Tu je masalah dia. Tamak yang bukan dia punya pun dia nak. Yang kedua sombong, belagak dengan tanpa benda dia belagak, dan yang ketiganya dia dengki dengan orang tak habis. Selesai ni, sebutlah nak cetus transformasi, nak buat revolusi boleh. Kalau tidak, selagi mana ada 3 sifat ni, sampai bila-bila kita tak boleh ke mana-mana kan? Bila kita rasa tak puas hati dengan orang lain disebabkan pencapaian orang lain, maka dia takkan ke mana-mana. Sampai masa kita pula dapat sesuatu, orang lain pula tak puas hati dengan kita, kita pun tak boleh ke mana-mana. Jadi apa jadi? Jadilah benda-benda yang tak baik. Jadilah jabatan perhutanan itu akan disebut sebagai jabatan yang dah tak boleh nak tolong. Ayat dia. Saya bukan cakap ni, contoh lah. Mana orang akan cakap macam tu kan? Oh, PBT memang macam tu. Wah, seorang buat hal kan? Macam baru ni kisah yang tu lah, yang janggut komplain tu lah, yang pasal peniaga kan. Jadi sebenarnya isunya apa? Rupanya barulah kita tahu, rupanya penguatkuasa bukan tak nak ambil tindakan. Rupanya ada juga politik yang masuk campur. Kenapa tak ada rampas gerai tu? Nanti dulu, tak lama lagi nak pilihan raya. Jangan, biar dia berniaga. Dah habis pilihan raya, nanti dulu, baru lagi pilihan raya. Lepas tu dah nak pilihan raya balik, sudah langsung bila nak buat kan?
Lepas tu yang meniaga tu pula, tak apalah, kita bagilah syarat. Yang penting jangan tinggalkan barang di tempat berniaga dan jangan banner struktur kekal. Dagil tinggal barang banner struktur kekal, langsung kena robah. Lepas tu ambil video. Punya orang. Itu masalah dia. Nah, saya tahulah, saya jadi pengarah tu dulu, saya tahu. Kan? Macam-macam. Sektor kerajaan, kan? Yang kena tangkap seorang. Contoh dalam kes JPJ, seorang kena tangkap sebab timur rasuah. Memang JPJ macam tu. Tu perangai orang Malaysia pula. Pukul gatuk semua. Seorang buat hal, semua sama. Betul tak? Orang Malaysia macam tu. Tu sebabnya kalau kita tengok ada yang pegawai kena tangkap tau, belum didapati bersalah lagi. Baru kena tangkap sebab kes rasuah ke. Apa mulut ni nak cakap? Mulut ni cakap, ya Tuhanku, jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini. Itu saja. Jangan sebut, itulah dia belagak. Itulah, tak syukur. Dengan apa yang ada. Kita cakap macam kita baik sangat. Besok tu seorang tu datang masuk pejabat kita, sebuntil duit bawa. Nah Tuhan, zap, belum tentu kita lagi baik daripada orang yang kita cakap. Tu sebab tu jauhkan aku daripada ujian seperti ini, supaya orang yang macam tu tak datang. Orang yang nak merasuah ini jangan datang kat kita. Betul? Susah. Kan? Arwah abah saya dulu, pernah sekali dia nak masukkan duit untuk saya, untuk sama masa saya belajar dulu. Dia bank inkan duit dekat Maybank di Seremban. Dia masuk duit. Masa saya belajar kat ATM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Dia masuk duit tak banyak pun, RM50. Lepas tu dia keluar, dia berjalan nak pergi kat parking motosikal dia. Ada seorang Cina ni kena kejar tau. Dia kena kejar, dia lari, dia langgar ayah saya. Jatuh beg tu, dia tinggalkan beg tu. Kemudian ada seorang lagi kawan yang tengah kejar dia, terus tangkap beg tu, dia buka. Dalam beg tu penuh duit. Dia cakap dengan arwah ayah saya, dia kata, "Pakcik, kita bagi dua." Dia kata. Apa arwah abah saya sebut? Kau nak ambil, kau ambil lah. Abah saya start motor balik. Sampai ke rumah, mak saya punya marah lah. Apa bang tak ambil? Satu je jawapan arwah abah saya. Kalau aku ambil duit tu, apa nak jadi dengan kau dengan anak-anak? Tu jawab dia. Maknanya, jaga. Kan tadi saya sebut, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Dan Nabi ajar jawapan untuk penyelesaiannya. Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. So yang ni kena ubah dulu. Buang benda-benda tak elok tu. Sebab kita cerita integriti, saya yakin kaki tangan kerajaan ni banyak dah elok dia. Memang ada 1-2, memang setiap jabatan akan ada wakil. Yang pemalih tu ada. Aduh, bab payah genting dia sampai awal, jangan risau. Tapi kan pejabat dia baik hal. Lepas tu yang bab tak payah hati, dia baik grup. Buat grup, jangan main-main. Kan? Tapi benda ni berlaku di semua tempat, kecuali Jabatan Perhutanan Negeri Pahang. Tempat lainnya, tempat ni tak ada. Sini okey-okey semua. Saya tengok bersinar je. Semua beriman dan bertakwa semua. Konon lah macam tu lah kan. Kena cover, kalau tidak tak panggil lagi macam tu. Kan? Jadi mana kata memang betul. Kita tu ujian sebenarnya. Itu ujian. Memang ujian. Sebenarnya payah kita nak jadi penyawan, nak jadi pengarah dengan timbalan pengarah. Bukan senang. Mesti akan ada orang datang nak try hulu. Alah, kita kan kawan bos. Iya. Kita ni paling takut pada macam tu. Bukan apa. Nak menolaknya tu pun kena pandai. Kena pandai, kena hikmah. Tak apa cik ambil, insya-Allah saya tolong. Tapi tak payah bagi pun saya tolong. Macam tu. Ya. Saya dulu masa orang datang minta tolong selesaikan kes mahkamah, dia tak apa tuan, kita boleh tolong. Waduh lah, kerja sini ke? Tak apa, ranjat pula saya, dia kenal saya. Alah, dengan arwah dia kata dia dengan ayah saya baik betul dia kata. Ya ke? Macam mana baik? Baru semalam jumpa. Kacau, ayah aku dah lama meninggal dah ni. Dia boleh mengaku dia jumpa ayah saya semalam tu, punya lah kan. Itulah dia. Kita sebenarnya syukur. Kita bekerja, kita duduk dalam dewan ni, duduk kat kursi jarak-jarak ni kan. Yang ikut SOP ni lah kan. Kita duduk ni, maknanya apa tau? Kita ada kerja. Sekarang kat luar sana, ada orang tengah bawa file folder, kulu kilir, tengah fikir nak kerja apa. Kerja pun tak ada. Tak percaya cuba seorang letak jawatan. Kita cuba hari ni. Siapa nak letak jawatan dulu? Cakap kena. Datuk, saya ingat saya nak letak jawatan. Bagi surat berhenti. Zap. Saya, boleh tak Datuk, saya habiskan cuti saya. Jadi minggu depan last lah. Okey. Datuk pun, yalah, kami pun dah nak berhenti. Macam mana? Zap. Sign.
Diluluskan, bersetuju, zap, proseskan. Buka iklan jawatan kosong. Dia ni belum berhenti pun lagi. Dalam tempoh notis nak berhenti. Iklan dah keluar. Beribu orang minta nak jawatan yang sama. Jawatan pembantu takbir je, N19. Yang minta ada ijazah pun ada. Punya tak ada kerja. Tu di Seremban, masa saya kerja di Seremban dan dinilai dulu. Saya jadi pengarah dulu. Saya bincang dengan bos saya. Dengan khidmat pengurusan, kita ambil keputusan semua yang minta, yang layak ramai, beribu yang layak tu, kita suruh dia lari kat Stadium Paroi. Lari 2 round. Siapa masa terpantas, yang tu kita panggil interview. Terpaksa buat macam tu. Sebab kalau kita main tolak, dah ada orang dalam. Tak habis nujuh kita ada orang dalam. Jadi berlari kat tu pun dia tahu. Kita suruh lari kat Stadium Paroi tu, balapan tu 2 round. Lepas tu siap ambulans tepi tu dah siap buka pintu dah. Ada seorang tu lari, masuk orang kedua, dia sendiri masuk ambulans. Oh, cakap apa hospital, tak. Bukan senang tu kalau orang tak biasa selesai main-main. Jadi masa tu, lepas pada yang siapa dah selesai fitness, baru ada ujian bertulis. Habis ujian bertulis, kita bagi ujian lagi. Yang lepas tu baru ujian. Kita interview. Iya, susah. Kita terpaksa buat macam tu sebab nak bagi orang tahu yang kita bukannya main pilih aja. Dan yang minta kerja cuba tengok. Siap dengan surat iringan, surat biru, merah, kuning, hijau, semua ada. Surat istana pun ada. Sokongan, kan? Lepas tu dah kena pula adalah daripada Menteri Besar, contoh kan. Sila pertimbangkan permohonan ini. Kan? Lepas itu tak lama tu Menteri Besar pun telefon. Zamri, ni maksud pertimbangan tu, kau pertimbanglah. Kalau layak ambil, kau tak layak kau jangan ambil. Macam tu je. Jadi kat syarat dia terpaksa tulis macam tu. Bila pertimbangan, sila ambil pekerja ni, memang cik pasal kalau tulis macam tu. Tak ada kan? Memang pertimbangan. Sebab apa? Sebab semua orang nak kerja. Kita pula dah ada kerja. Macam mana? Appreciate. Kerja betul-betul. Sebab bila kita berubah, kita boleh membantu kepada revolusi. Pada orang-orang lama yang bekerja, dia nampak perubahan. Dulu bekerja macam mana? Pakai file macam mana? File timbul berapa banyak? Timbul je file tu. Kan? Kemudian hari ni semua dah pakai sistem doket, sistem ni pula pakai macam mana? Lepas tu pakai komputer macam mana? Macam mana sistem filing kita? Macam mana tajuk dia, file tu macam mana? Semua berubah. Semua ada evolusi dia. Nampak tak? Perubahan-perubahan dan pembaharuan yang kita buat. Sebab nak menjadi lebih baik. Jadi, dalam zaman teknologi ni, zaman ini kita kena cepat. Pertama, kita kena cepat. Kalau lambat, kita akan ketinggalan. Kalau tidak, kita akan jadi tak relevan. Saya ingat ketika anak saya entah macam mana dengan kawan-kawan, dengan sepupu-sepupu dia main game. Tiba-tiba nenek dia tegur. Apa pasal pelik sangat muka orang dalam TV tu? Kan? Nenek orang rumah saya tegur. Pasal jadi moyang budak-budak ni lah. Apa pasal pelik sangat muka budak ni? Kan muka animation kan, muka orang kan yang pemain bola, yang main game, yang watak dalam tu kan nampak lain sikit lah. Kita tengok, kita tahu tu macam real, tapi tak real kan. Apa pasal pelik benar? Apa jawab cucu ni? Alah, moyang tak payah tahulah. Nampak? Kenapa? Sebab tak relevan. Dia anggap kita ni dah ketinggalan. Tu sebab kita kena tahu apa yang anak kita buat. Kita kena tahu pasal PUBG. Kita kena tahu Facebook. Kita kena tahu. Anak kita tak boleh sekat pasal teknologi. Tak boleh. Tetapi kita kena kawal mereka. Kena kawal. Kena ajar dia. Kalau main Facebook macam ni, apa yang patut tulis, apa yang tak patut tulis. Jangan tulis macam ni. Sebab apa? Jadi dosa. Kenapa? Kalau tidak, kita masuk benda-benda macam ni, lepas tu orang share pula, sekejapan kita jadi jutawan dosa. Jangan. Kita kena cepat. Ni zaman teknologi, semua nak cepat. Handphone, bayangkan besar bateri kita, kecil. Tengok. Kita tengok macam mana keadaan kat rumah kita. Semua pakai, dulu gate macam mana? Dulu gate pakai apa? Dulu pakai tiang kayu je. Lepas tu pakai pagar. Lepas pagar dia pakai semi auto. Tahu semi auto? Semi auto tu, abah nak sampai, buka pagar. Tu semi auto. Kalau auto tu kita tekan, dia terbuka sendiri kan. Ini semi auto, anak yang buka kan. Itu paling murah sekali lah kan. 5 minit dia sampai, buka pagar sekarang. Anak tunggu manalah, abah tak sampai lagi. Yang bersendal dengan batu kan. Kemudian semuanya dengan teknologi. Dulu punch card macam mana? Punch card macam ni. Kerap sotong gurita. Tahu sotong gurita? Banyak tangan. Bukan satu, keletap. Siapa lagi weh? Siapa lagi? Confirm dia datang belum datang. Betul? Faham? Itu yang banyak keadaan roh dah sampai, jasad belum tiba. Ada? Kan?
Banyak keadaan. Kawan tu yang dah ambil cuti pun tiba-tiba dia kena punch card dekat untuk dia. Wah, kawan tu dah cuti tu. Kan? Tapi sekarang ni dah tak pakai dah kan, itu kan. Semua dah pakai thumbprint kan. Ke masih pakai yang tu lagi? Masih pakai lagi ke? Ingat ni dah tahun 2020 tu. Orang tak pakai kan tu. Tapi sebenarnya punch card ni menyebabkan staff stres sebenarnya. Tak payah punch card sepatutnya. Saya punya pandangan lah. Tak payah punch card. Kan? Setuju tak? Apa kau takut? Cakap je. Pengarah ni okey. Cakap je. Setuju tak Pak Cikgu? Setuju. Tak payah punch. Kau tidak stres tau. Saya tengok orang perempuan. Stres. Semua terkejar-kejar kan. Allah, stres. Tak payah. Kita pakai buku macam dulu. Pakai buku macam dulu. Dr. Hizamri Muhammad Yasin 7.30 pagi sign. Samsul Anwar sama seperti di atas. Yang bawah tu SDA. Audit luar datang bagus betul, serentak sampai semua dia kata. Kan? Sebenarnya memang kena ada sebab nak kita untuk menilai, nak kontrol. Ya, kesian tengok perempuan paling stres perempuan, anak-anak tu tengok. Dia berdatang kan dah lambat kerja kelar kabut, siapkan anak semua. Balik kan pukul 5 cuba tengok muka dia paling stres. Tak cik tengok muka dekat traffic light tu. Bayangkan dagu atas steering. La ilaha illallah. Dia paling nak cepat. Bodoh kereta ni, dia marah kereta kat depan. Oh, merah tamnilah kau nak merah traffic light. Oh, dia marah traffic light tu pun dia marahnya. Dahsyat betul. Orang lelaki dia tak. Orang lelaki dia kalau tengok orang beramai batuk kat pancat, "Weh, kita minum dululah." Dia minum. Dia lambat tak apa. Orang perempuan penting anak dia, betul tak? Orang perempuan dia mesti sampai awal. Dia tak anak dia, anak mak mentua dia. Aduh, betul. Antara dua tu. Anak atau anak mak mentua dia. Laki kau lah tanya pula siapa. Ada hai perempuan tu. Betul, orang lelaki pula. Tapi dia balik dia tak pernah cerita dia pergi minum dulu. Tak ada. Lambat balik bang. Banyak kerja ni. Wah, minum. Iya. Sudah-sudahlah kan. Kita ni kadang tu sebab pejabat dah cantik. Setiap pejabat dah ada pantry. Kenapa nak minum kat luar lagi? Tetap minum luar. Kan? Boring lah asyik minum kat sini je. Tekan tempat lain lah. Nampak tu. Dia memang halakah yang sama setiap kali keluar. Dan ketua dia bergantung pada siapa yang bawa kereta. Dia yang bawa tentukan kat mana nak minum ini. Betul. Tu dahsyat tu. Lepas tu pukul 9 minum. Weh, kita nak minum kat mana ni? Minum. Sampai pukul 11. Sampai pukul 11 kadang-kadang. La ilallah. Kan? Sayang sampai pukul 10 tu pula. Sampai kat lobi jumpa lah orang kampung. Kau kerja sini ke? Lama dah kau ni. Jom minum. Aku boleh lepas minum. Ngada lah kau tarik. Minum lagi. Memang tu. Lepas tu sampai kat pejabat dah pukul 12. Nak jumpa anak balik sekolah ni kena keluar awal. Takut jam. Orang tanya pun tidak. Dia pun keluar awal. 12.30 dah keluar. Pukul 2 tak balik lagi. 2.30 pun sampai. Teruk jam. Orang tanya pun tidak. Sebab aku tension. Petang ni nak minum kat mana weh geng? Minum lagi petang tu ketiga. Sudahnya pukul 4 baru buka file. Bila buka file, dia boleh tegur kawan dia. Weh, sekarang ni kerja tak rasa kan? Tiba-tiba dah pukul 4. Bayangkan. Tergamak dah cakap tu. Kau bukan tak rasa, kau memang tak kerja. Tak rasa apa kan? Kau asam betul kan? Masalahnya kita kena ingat kadang orang datang kat pejabat tu, dah lah dia penceramah, dia sibuk. Dia datang kat jabatan tu contohnya. Dia datang, itulah time dia boleh datang. Dan pegawai yang incap minum. Dia kata, pegawai tak ada kat pejabat, dia ada urusan kat luar. Tak ada mana, urusan kat luar, minum tu. Kan? Kalau mesyuarat, mesti sebut mesyuarat. Kan? Sedang mesyuarat. Yalah, tunggulah sekejap. Kesian ambil hak orang. Betul. Tu yang ramai tak tahu. Kan? Iya, betul. Tu sebabnya saya beritahu dengan Datuk Zamri tadi, saya kata saya sendiri, saya ambil keputusan. Saya bersaralah. Bila saya dah keluar TV tu sibuk benar lah ceramah sana sini, sudahnya tak tahu mana satu part time. Sudah kerja jadi pengarah undang tu pula jadi part time. Wah parah ni. Langsung saya ambil keputusan, berhentilah. Kan? Tu. Jadi senang hati sikit, tak ada punch card. Mana ada punch card? Tak ada. Tapi biasa saya sampai awal. Aku pukul 7.30 dah sampai tadi tu. Kan? Sebab kita nak start 8.30 start. 8.30. Korang kat mana 8.30 tadi? Cakap. Cakap. Ya men. Saya kalau ceramah pukul 9 pagi lah dekat ni. Dekat KL.
saya memang akan subuh dekat tol Sungai Besi. Sebab kita tahu sore kan kalau jam dekat Sungai Besi tu, janganlah, biarlah kita sampai awal kat tempat tu, kita beli minum dulu. Cari tak ada lah warung ngeteh ni. Parah betul. Kan minum dalam, bawa nama ngelata-ngelata dah nak minum kat dalam ni, tak berapa kau nak bayar ni sekarang. Bawa buat steady lah. Cik baik ada seorang tadi, siapa yang tolong bawa saya tadi? Dia yang tolong, tak apa Ustaz, masuk je. Oh. Cara tu macam dia bayar lah, kau rasa tak? Apa Ustaz, tapi so, siapa tadi? Siapa bang? Mana bang? Mana? Tu abang, terima kasih bang. Dia melorongkan saya, tak apa Ustaz, masuk je. Dia punya gaya tu kan, steady lah. Tapi betul bagi nyawa kat saya tadi. Hui, tak nasib baik. Tidak mampu kita kena bayar ni. Iya, jangan main-main. Arwah abah saya dulu, waktu hotel Olsen Kelana kat Seremban baru buka masa tu. Masa tu Seremban tak ada hotel-hotel pak. Dahsyat macam tu, hotel hebat lah dulu. Bila buka je hotel tu, arwah abah saya balik pada surau, dia ajakkan kawan, "Weh, jom kita pergi hotel nak. Kita jangan makan. Kita minum kopi je. Kan takut mahal makan." Pergilah 6 orang. 100 lebih konon monong balik tu. Kan kopi mahal dulu kan. Tapi itu dia. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Tu. Saya nak memang sampai awal. Ni so. Kita datang awal tu relax sikitlah. Tapi tak apalah, saya faham kan. Tengah gembira kan, tengok keadaan sekeliling, bilik sedap. Pemandangan tu yang lambat tu. Makan pula kan tadi. Kan? Tak, saya tak cakap pengarah ni, cakap orang lain. Cakap orang lain. Tapi itu dia. Kan hidup kita ni. Kita kena cepat. Kedua, kena hadir. Kita kena hadir. Kalau kita nak buat perubahan, kita kena hadir pada peluang-peluang yang ada. Macam ceramah datang. Ceramah khusus pergi. Asyik khusus yang sama dia hantar. Sebab borang SKT kau menyalin dengan kawan punya. Kau tak tulis sendiri apa keperluan kita dalam borang SKT. Tulis. Tulis dalam tu. Ya, markah SKT ni hak bos kita, pegawai penilai kedua. Dia nak bagi markah berapa kat kita, campur dengan pegawai penilai pertama, puratakan itu markah kita. Kita kena redha. Dah dia melihat kita macam tu markah kita. Kita nak marah macam mana? Kan? APC nak dengki-dengki buat apa? Tak payah dengki-dengki. Kan? Tak payah. 3 penyakit kena buang. Pertama, penyakit tamak. Jangan tamak. Kedua, buang sombong. Nak belagak dengan apa? Cik cakap. Belagak dengan kereta baru. Pakai kereta baru. Paling lama pun 2 minggu. Lepas tu orang tak heran dah kereta tu. Bawa motor lagi lah. Seminggu tak sampai orang tak heran dah kereta motor tu. Ada dah. Dulu ingat tak? Masa dulu-dulu, kita tengok ada satu kawasan perumahan tu. Kita nampak ada satu rumah besar. Kalau aku ada duit, aku nak buat rumah macam tu. Betul tak? Tapi hari ni, orang heran pun tak rumah tu. Sebab dah berlambak rumah lagi besar pada rumah tu. Sebab nak tunjuk sementaranya apa yang kita nampak. Ya, duit banyak, ada orang lagi banyak duit bagi kita. Tak payahlah pening-pening kepala. Jadi jangan sombong. Oh, aku pegawai paling besar sekali dekat pejabat daerah. Contohlah kan. Tiba-tiba bersandar kat dinding masjid, pencen. Nak cakap apa? So debat pun dah dekat pencen. Saya dekat pesara, pergi hotel tunjuk dapat 10%. Saya pun dah dekat pesara. Nak sombong apa? Tak ada apa. Kan? Isteri aku pandai masak tau. Besok samput mati. Hilang yang pandai masak tu. Cakap apa? Suami I bagi I 2,000 sebulan. You ada? Besok suami mati tercokik sudu. Mati. Hilang 2,000 sebulan. Kawan tu tengah makan di tongking. Abang, gerak. Totalan sudu tu mati. Kan? Sementara. Kedudukan sementara. Pasangan sementara. Duit sementara. Semua sementara. Jadi tak payah kita nak sombong. Tumpah baju. Sombong bukan benda besar. Pasal baju tengok baju ke tempat. Oh ya. Dengan aku pakai zip ni. Ini pagi raya mesti buntang orang tengok baju raya aku ni. Sekali PKP. Terpek pakai baju tu dah. Masuk dalam Facebook. Orang tak perasan pun tu baju baru ke baju tahun lepas. Orang tak perasan. Mana? Jadi tak payah nak belagak-belagak. Dan ketiga, jangan dengki. Kata sahabat saya yang juga tuan guru, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Dia kata apa? Tanda-tanda dengki dah ada dalam hati adalah bila sahabat-sahabat kita dapat kejayaan, kita tak rasa apa-apa. Tu makna dengki dah ada. Dengar dia dapat naik pangkat. Tentu dia tak rasa apa. Tapi kalau dengar dia naik pangkat, atau apa dijilat bos tu, nampak? Itu memang confirm dah ada dengki tu.
Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya Tauruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat dah bos tu. Anak dia PSR dapat 6A, macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Dia baru beli kereta baru tu, taman dia dicuri duit tu. La ilaha illallah. Cuba cakap baik-baik kan. Dia dapat naik pangkat, alhamdulillah. Besok apa-apa minta tolong senang. Dengar dia pakai kereta baru, ya ke? Besok dapat kita naik weh. Kita tak payah bayar bulan, tak payah servis, kita naik. Numpang jadilah kan. Anak dia PSA dapat 6A, alhamdulillah. Ada juga kan di kalangan staf kita ada anak pandai-pandai. Bangga, happy. Dengar haji kat kampung tu lah, haji tu lah. Haji mana? Haji yang umur 85 tahun. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Apa masalah Kau tak dengar habis cerita ni. Oh, perempuan lah. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini dia umur 25. Ya Allah, betul ke? Dia seorang tu pula tanya. 85 dapat bini 25, jangan main-main. Kan? Ini mulut jahat. Malam pertama mati tu. Ilah, cubalah elok-elok cakap. Cuba cakap elok. Alhamdulillah dapat bini yang tegap yang boleh jaga dia. Macam tu. Tak pun tanya perempuan tu, "Dik, apa yang kau agama mana nak kahwin dengan Abang Haji tu? Dia dah banyak umur dah, apa kau agama mana?" Macam mana saya nak cakap umat raya kan. Dia memahami macam Mira Filzah jawab tu. Macam Mira Filzah jawab. Kena terima hakikat lah. Punya Filzah bukan milik kita. Sudah jangan bising. Dia memahami, dia romantik. Badan kau 85 tahun romantik. Dia kan sabar. Nampak sabar. Setiap kali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangah macam mana. Kan, tapi tak apalah. Tapi bukan orang sini dah, tempat lain. Tempat lain, betul. Yang pentingnya kita jangan dengki. Tu ya, jangan. Dengki ni maksud yang paling senang kan. Nanti Datuk boleh beritahu kat semua orang. Kita sampaikan kat semua orang. Dengki ni kalau kita faham maksud dia sebenar, kita memang tak nak dengki. Dengki ni maksudnya samalah erti dia mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu maksud dengki. Bayangkan kalau kita dapat sesuatu, orang pertikaikan, apa rasa? Cik hati. Mak tak? Jadi kita semua ada rezeki kita masing-masing. Itu dia. Okay? Yang ketiga, yang kena ada dalam diri kita. Ini zaman apply, buat, jangan cakap je. Kita mesti transform, kita kena mesti mencipta revolusi. Tak, kita kena buat. Jangan cakap je, kena buat. Aku kena ubah diri aku. Aku kena jadikan diri aku lebih baik daripada sebelum. Dulu aku malas, aku kena rajin. Rajin kena lebih rajin lagi. Buat, jangan cakap. Seterusnya, mantapkan ilmu kita. Mana yang kita lemah, kita belajar. Datuk, saya minta tolong sangat. Datuk pernah tolong hantar kami pergi kursus penguasaan bahasa Inggeris. Okey, hantar. Ataupun panggil guru bahasa Inggeris tu datang untuk ajar biar semua orang. Sebab kita sekarang ni deal dengan orang yang daripada luar negara pun ada datang. Ini nampak orang putih yang menyuruk buah meja. Zab, mati aku weh, dia kata. Kan? Jangan main-main. Budak yang meniaga ikan patin tu pun cakap orang putih kan? Yes. Pakai help you? Mak steady dia. Seronok saya kalau pergi ceramah di Pahang tu, bukan patin. Nak pula kat Lipis. Terbaik. Saya minat betul patin steam fish Azmi tu. Azmi steam fish. Dia tahu bukit tu. Sedap tu. Berpeluh makan. Orang ni 9 pun tak terdaya dah. Podeh tu. Memang sedap. Iya. Saya ingat pergi kat Temeloh tu pun saya pergi kat, selalu beli nasihat siang tu kan, dah telefon dah, standby bang, saya akan singgah nanti ambilkan patin. Steady, memang sedap. Kita jual dalam RM17 sekilo bang, murah lagi bang. RM17 sekilo. Tapi bang, patin buah RM200 sekilo. Patin muncung RM600 sekilo. Kalau kami makan pahit, kami jual manis. Sabarlah aku. Ada je, gelak aku dengar. Tapi sahlah sadap Saya ingat saya ceramah dekat mana dekat satu masjid dekat Lipih tu, dia hidangkan kebetulan ikan patin buah baru dapat tu. Patin buah dengan ikan kerai. Saya kona pun tidak akan kerai tu. Tapi makan, ya Allah, bertambah-tambah. Memang sedap lah. Ikan sungai ni memang terbaik. Itulah, bila buat kat genting ni memang lupa lah kan.
Memang lupa lah kalau pergi jabatan hutan tu ada harapan nak dapat kan. Ni saja ingatkan lah, maknanya kena panggil lagi lah. Kan? Ya, tapi itu dia. Jadi mana kata ini zaman apply. Macam saya cakap, kalau saya cakap saya tak buat macam mana? Saya sebut rezeki pada Allah. Tapi macam mana? Ada orang petikai kan. Yalah, kenapalah macam ni. Kita tengok masa PKP tu. Berapa ramai orang tak ada kebantuan untuk kami. Nampak? Dia kata rezeki Tuhan bagi. Kan? Tapi apa takut-takut? Dan saya tak ada ceramah. Tak adalah. Baik macam mana ceramah lah kat rumah. Buat live pagi sampai petang. Sampai malam buat live. Ada sekali tu buat live untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini bersama saya Syamsul Debat. Hari ini kita beri semangat motivasi walaupun kita bekerja dari rumah. 2 jam ceramah, rupa kamera tak on. Kau fikirlah gila betul bercakap. Nak mampu cakap dah tak on. Ya kita tekan, kita pun berlari, kita start bismillah. Rupanya tekan tu tak sempurna je lah. Yang orang Putrajaya apalah tak mula-mula lagi ni. 2 jam tu. Sudah petang tu pukul 2 ulang balik semula. Bunyi dah lain dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ponek. Kan itulah cabaran yang bila buat live. Cabaran buat live. Ya sistem semua tak ada. Kita kat rumah sendiri. Anak-anak semua dia dah ada kerja dia. Sebab dia kena buat homework lah. Ada kelas online lah apa semua. Kita dekat ruang tamu kita buat kita punya. Lepas tu saya tak boleh jadi ni. Saya kena buat kat luar. Saya keluar pada rumah. Saya pergi dekat rumah mak saya dalam 15 minit je daripada rumah saya tu. Dekat surau kat kampung mak saya tu, dekat depan tu ada macam garaj, dekat situ belakang ada pokok menghijau. Saya pun buat live kat situ. Kuliah subuh. Bila dah terang tu nampak pokok-pokok menghijau kat belakang. Ramailah komen, cantiknya pemandangan. Ya Allah tak sabarnya nak balik negara semula. Tapi masalah cabaran dia pula bila buat live kat situ kan. Orang kampung lalu. Tin. Aku tengah live ni, la ilaha illallah. Kan tak angkat tangan kan sombong cakap kan. Payah. Payah tuan. Itulah ada cabaran dia. Tapi itulah rezeki. Live tu ada bayar 100, ada bayar 50, ada bayar 150, 200. Okey je. Iyo. Jangan demand. Jangan. Dah ada tu alhamdulillah. Tapi yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Ni cerita je. Yang tu. Nah. Aduh. Ada rezeki. Aduh. Iya. Bukan apa. Kadang-kadang kita cakap dulu aku boleh ceramah orang bayar 50, boleh ceramah orang bayar 100, boleh ceramah, kenapa sekarang tak boleh kan? Tu dia realiti dia. Ada penceramah ni. Mana nangis dan TV. 5,000 tak boleh kurang. Ada. Saya cakap tu. 7,000 hotel Pullman di Kuching. Orang tu mengadu saya penceramah Semenanjung. Macam tu sebut Gila betul. Kau nak berniaga ke apa? Kan? Itulah dia. Lepas tu saya pernah sekali kena panggil ceramah dekat sekolah kebangsaan Benter. Benter kan? 10 sekolah combine untuk ceramah motivasi UPSR. 10 sekolah combine. 10 sekolah combine. Bajet kami 300 ya ustaz. Terangkik koning tu. Sebab bukan fikir jauh tu. Tapi saya kata, tak apalah. Saya tak batal program. Saya kata apa? Cuba tanya. Saya kat dengan PA saya cuba tanya dia. Ada tak tempat lain nak buat lagi? Jadi tak adalah pergi satu tempat aja. Ada satu surau lagi pun nak bayar 300. Okeylah jalan. Jadi sempat saya pergi makan ikan patin dekat Lipis tu. Daripada Benter pergi Lipis ikan patin, lepas tu sambung balik pergi ceramah kat surau tu. Inilah. Rupa-rupanya Tuhan tunjuk kat saya bila sampai kat sekolah kebangsaan Benter. Ada kawan Benter sini? Tak mengaku. Ada kan? Tapi tanya dia betul tak? Masa saya sampai tu, rupa-rupanya setiap satu sekolah tu calon UPSR dia, sekolah ni seorang. Sekolah ni 2 orang calon UPSR. Budak dah tak ada, betul tak? Budak dah tak ramai. Itu pun ada yang tinggal dengan atuk nenek dia, mak ayah dia dekat KL, ada. Jadi 10 sekolah ni calon PSR tak sampai pun 20 orang. Dan 300 yang nak bayar saya tu, cikgu-cikgu tu kongsi semua sikit. Bayangkan kalau saya tolak. Apa perasaan dia orang? Kecewa kan? Itu dia. Start tu lah saya cakap tak ada. Tak kisahlah, dah tu kemampuan dia. Yang penting kita ceramah. Jangan sebab duit program tak jadi. Tapi tu ya. Itulah. Jadi kan. Saja yo. Memang kuat gurau tu salah tu. Kan? Ingat tu. Kemudian lepas mantap kan profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita. Kalau tidak, transformasi tak boleh buat, revolusi pun tak boleh berkembang. Sebab apa? Kita kadang-kadang banyak benda tak profesional. Kita campur aduk peribadi dengan tugas kita.
Bila campur peribadi tu yang guna mesin photostat pejabat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk. Guna mesin photostat pejabat untuk photostat IC anak. Jangan. Benda tak berapa sen pun. Kan? Jangan. Jaga profesional. Adalah orang raya Cina, kita pula tanya dia, tak ada limau ke tahun ni? Apa sal kita tanya? Cakap. Apa tahu benar kau tak boleh minta darah limau boleh sendiri? Bukan mahal pun. Jangan lagi dah. Kita kawan-kawan mah. Kalau kita tak ada kedudukan tu, saya nak tanya, dia bagi tak limau tu? Tanya. Kalau bos bagi lain. Nah, ambil limau seorang sikit, bawa balik. Tu tak lain, tu lain. Ya. Jaga. Kan? Rezeki masing-masing lah. Tak ada apa, jangan risau, jangan kita kejar. Betul. Macam APC, kita nak marah kenapa? APC, marah besar. Macam dia seorang kerja. Oh, mak dia punya marah, mak tu. Kita tiap-tiap tahun, macam ni juga tak dapat APC. Sebab kau cakap macam tu lah kau tak dapat. Betul? Tapi orang lelaki dia senang. Orang lelaki dia tak puas hati, dia cakap terang. Macam mana kau boleh dapat APC? Lelaki macam tu. Macam mana kau boleh dapat APC? Kerja sama, ponteng sama. Cakap macam mana? Aku biasalah. Aku walaupun ponteng-ponteng dengan kau ni, kerja aku siap semua. Mungkin bos bagi aku sebab tu kot. Yelah, aku tanya je. Lelaki senang dia tanya. Perempuan, dia tak tanya tu. Dia siap puji depan ni. Tahniahlah, kau memang deserve. Dekat belakang dia buat grup WhatsApp, GGTPH, geng-geng tak puas hati. Dia siap balun, dia masuk semua kawan-kawan dia. Terlupa pula budak anti manugerah tu pun masuk dalam tu. Meraung budak tu macam mesej dalam tu. La ilaha illallah. Jangan. Tu sebabnya dia setengah pejabat tu, dia tambah anugerah lain. Anugerah Mak Cemerlang. Lah, anugerah Cemerlang bukan apa sangat pun. Anugerah Mak Cemerlang dapat apa? Pertama dapat apa? Janganlah sebut sijil dulu. Jangan sebut duit 1,000 tu. Nampak sangat kena duit tu. Sijil. Yang kedua 1,000. Bukan banyak pun. Yang bahagian pentadbiran ni dia dah nampak surat tu dulu. Penerima anugerah macam dia dah sebut. Wahal sulit dan rahsia dah kat kepala surat tu. Semua. Kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Apalah, kenapa ni? Cakap je lah. Tak faham lah. Tanyalah, kau dapat APC tahun ni. Mana je kau? Ya, aku dah tengok. Ya ke? Ya, tapi kau jangan beritahu sesiapa tau. Ini sulit dan rahsia. Dia lah yang cakap dengan orang tu. Sudah semua orang dah tahu. Bila semua orang dah tahu, nak milih tu bukan senang. Tanyalah tuan pengarah kita dengan tuan pengarah kita. Dalam mesyuarat tu bincang tu. Dia ni boleh dapat tak? Dia ni kenapa tak boleh dapat? Bincang. Bukan keputusan seorang. Kau nak marah bos buat apa? Dah yang nak dapat tu dalam berapa? 8% 8% ke dalam keseluruhan staf? Ya. Jadi kita tak dapat tak apa. Jangan pening-pening kepala. Sudah, yang semua dah tahu. Bila nak belanja. Tu yang naik atas pentas terima anugerah tu muka dah lain lah tu. Tak balik modal, belanja lagi banyak pada napik tu kan. Kan? Ya. Tu sebab kita tambah anugerah lain selain pada APC. Macam saya ceramah dekat bangunan Mara tu, ada beberapa departmen dia bagi tambah anugerah lain. Tapi tak bagi duit lah, dah bagi sijil. Sijil pun tak apa. Dapat markah SKT 90 ke atas. Nampak sijil, letak atas meja. Kedua, tak pernah MC pada tahun yang dinilai. Nampak? Masa tu muntah darah pun pergi kojo. Kepilah balik dah muntah darah ni. Nanti tak dapat sijil. Mak dah nangis dia. Tak ada. Dia nak kat kojo. Lepas tu tak pernah punch card merah tahun yang dinilai pun dapat sijil. Tengok. Gantung kat rumah. Anak tanya, bah, tu sijil apa tu bah? Ni sijil tak pernah punch card merah. Maksudnya apa bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat. Biasa tengok abah lambat ni. Ada caranya. Kurang ajar tu bapak. Kurang ajar tu bapak. Bapak dia ada cara punya. Dah lah, apa dia ajar pula budak tu caranya. Sabarlah kan. Tapi betul. Sebenarnya tu cara dia. Jadi kurang sikit lah rasa tu tekilan tu. InsyaAllah okey buat je. Jadi aku tak kisah. Tak tahu dikumpulkan. Hui, mak dapat. Mama. Mak pula. Kuantan kan. Mama dapat 92 ni maka apa mama? Itulah mama kerja pun dapat A tau. Itulah. Tu sebab mak masuk belajar rajin-rajin. Nampak tak? Ya. Kalau susah print lah sendiri sijil tu payah benar kan? Tapi betul tu salah satu cara lah yang kebanyakan jabatan buat untuk kurangkan perasaan tak puas hati. Tapi kita janganlah tak puas hati. Saya kata jangan dengki.
Tuhan dah tentukan rezeki kita masing-masing. Kita mungkin tak dapat APC, tapi kita dapat isteri pandai masak. Macam lempar-lempar jadi. Lempar telur jadi ayam. Kau fikir tu? Punya dahsyat kan? Dia masak apa pun sedap. Dia tahu laki gamar makan lauk telur kan? Pagi telur mata kabau. Tengah hari telur sak kicap. Malam telur dadar. Telur telur. Hanya mulut laki tu. Kan? Tak apalah, tapi dia pandai lah ikut selera suami dia tu. Betul. Iyo. Yang perempuan pula dapat suami yang romantik. Suami balik menyanyi dia. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur. Bagai pulau ni warna. Anak ulala. Meriah rumah tu. Iya kau tengok drama aku 7 tapi tak praktik kan pun. Saya tak tengok lah. Apa 7 hari mencintaiku 2. Macam tu lah tajuk. Saya tak tengok tapi jahat betul Mak Leha tu. Dengar macam tu lah. Saya dengar macam tu lah. Saya tak tengok. Tapi dah habis lah kan, diganti dengan cerita Pengantin Satu Malam kan. Tapi itu pun saya tak tengok. Tapi dia boleh percaya dengan mak dia. La ilaha illallah. Parah betul tak? Contoh. Kan? Tengok drama tu romantik, bukan main lagi kan. Kau tak ada pun. Itu rezeki tau. Kalau suami balik, alhamdulillah, seronok tengok abang dah balik. Rezeki dapat isteri cakap macam tu. Abang dah balik, Allah seronoknya bang. Abang dah sampai rumah. Abang 3 hari abang tak ada. Lain rasa. Kat sini berapa hari? Berapa? 2 hari je. Mana dia tambah sendiri tu kan. Abang tak ada ni, rasa lain macam bang. Nasib baik abang balik. Seronok sangat. Rezeki tau dapat isteri macam tu. Sampai pun seorang lagi. Parah betul bini macam tu. Kan? Lagi satu lagi, suami tengah tension. Bila balik, isteri jangan salah tanya. Bu balik bang? Memang dia bu balik. Kau jangan tanya macam tu. Bu balik bang? Tak, baru nak pergi. Buta? Kan lain dia jawab tu. Kan? Cubalah kan. Abang dah balik macam tu. Ni tu yang kadang-kadang lelaki bila balik malam, dia tak tahu balik rumah, dia singgah kedai tom yum. Yang main. Anak dara kedai tom yum tu ambil order tau, lain macam tau. Nak makan gapo be? Ambil kau be. Nasi goreng lagi be? Telur dadar lagi be? Mu ambil. Mak penyakit. Kau jaga elok. Kau layan laki kau elok. Laki balik, bang awak nak kopi, tea or mi? Macam tu. Pun. Iya. Pakai baju pun ikut tema hari. Betul. Contoh hari Rabu pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuknya. Berdiri depan pintu macam ni. Suami naik motor terlajak sampai ke parit. Salah rumah dengannya. Hari Khamis nantilah dulu. Kau terbayang apa? Hari Khamis pakai bikini. Siap dengan ikat kain batik topi tu. Wah, je tu. Hari Jumaat pakai jaring. Oh, tu dia. Pakai jaring. Barulah dia. Contoh hari ni apa? Jumaat kan. Dia bincang kawan tu. Hari ni apa? Jumaat. Hari ni tak boleh lambat. Hari ni jaring ni. Dia dah tahu. Dia dah tahu hari tu jaring. Nampak? Baru betul. Geram suami tu tengok bini dia. Nampak tak? Barulah suami tu romantik. Yang jom kita tut. Astaghfirullahaladzim. Jangan cakap direct. Nanti anak tahu. Kan? Kadang-kadang komunikasi itu penting. Kau nak gitu-gitu pun bagi komunikasi secara rahsia. Contohnya pakai kod Morse. Yang pada bini pun jawab turun. Okey. Balun, bantai lah apa yang ada lah kan. Tapi jangan selalu tahu pakai, takut anak perasan. Turut. Long, kau tengok long. Lepas ayah sebut turut dalam motor mak mesti esok dah bilik. Dia tahu, dia boleh agak. Kena tukar-tukar. Jangan pakai yang sama, tahu. Iya. Bila suami tu, kadang orang perempuan, satu lagi orang perempuan senang masuk syurga, tapi dia kena sabar dengan suami. Suami ni memang macam-macam cakap bila makan dia nak itu nak ini. Abang cakap je abang nak makan apa.
Teragak lah nak makan landak. Apa kau tahu bona orang tua ni? Landak minta. Kan? Tapi cubalah kan. Orang perempuan sabar je. Kadang orang lelaki ni minta bukan apa pun. Kadang yelah orang perempuan penat kan, balik Jabatan Perhutanan. Tahulah penat. Setiap salai daun pokok kat hutan tu dikira kan, dia panik. Jadi bila sampai ke rumah dia dah masak tu, masaknya ikan, ayam, daging, udang pun dah masak, zap dah susun. Hoi penat. Lepas tu bang makanlah. Suami duduk dia boleh tanya tu. Yang banyak lauk. Telur dadah tak ada. Masa tu lah dia punya kemarahan, semangat mat kilau tu sampai. Yang garang tu macam binatang masak dah. Apa benda lagi nak makan dah. Tolong. Abang tanya je tadi. Ada yang cakap lembut maksud kasar. Ada. Yang telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Kurang ajar betul. Tak, sebab telur mata kebau dah ada. Telur rebus dah ada. Telur dadah kat tanya. Apa salahnya bila suami tanya, telur dadah tak ada ke? Oh, banyak telur dadah. Kejap saya bangun, saya buat jap. Langsung suami pegang tangannya. Abang, lepaslah. Yang abang tanya je kalau ada. Kalau tak ada tak apa. Duduk. Abang, bukan lama pun, 2 minit aja. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni? Kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu muntah belilah lah. Tak tereo dah. Palah. Iya, kita cuba baik romantik tu. Ini tu tak ada. Kita tak pernah tak kita romantik macam tu. Kan? Bila kadang suami tengah basuh motor ni. Bini dia boleh cakap tu. Bini boleh cakap dengan anak, kau pergi cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Postman pakai. Yang anak cakap, bah. Ni mak cakap si goreng dah siap, kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Mak ni abah cakap tau, bukan Alum cakap tau. Abah cakap, kejap lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang, now. Bah ni mak cakap tau, bukan Alum cakap. Dia cakap sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau tak kerti bahasa ke apa? Mak ni abah cakap tak kerti bahasa ke apa? Kau cakap dengan abah kau hajar boleh tak? Sudahnya budak tu duduk kat pintu tu, tak tahu nak keluar ke tak? Apa salahnya suami tengah basuh motor, si datang dia gosok. Abang, iya, bila kono air tu dekat isteri tu, langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami koilan ki hen jabo hasti hen. Bini nyaut barish hoti hen canak cum. Jiran ki kanan tu cak dum cak cak. Jiran pun terbabit tu memang. Kau tak pernah cuba mana kau tahu? Kan? Tak, kita tengok kan cerita Hindustan tu. Dia nyanyi dua sudah jiran semua keluar. Macam mana? Kau tak pernah buat, kau tak tahulah. Kena cuba dulu. Ayo, romantik. Okey, seterusnya kita dekat dalam kehidupan kita ni, bila bab bekerja, kita kena semangat buat yang terbaik. Jangan buat biasa-biasa. Kita kena buat yang terbaik. Jangan kita sekadar janji siap. Jangan, saya dah sebut awal tadi. Amanahnya buat yang terbaik. Seterusnya, organize, susun atur strategi kita. Yang terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Niat jangan nak jadi kaya. Nak jadi kaya, ada orang lagi kaya daripada kita. Jangan risau. Saya pernah ceramah dekat rumah ada satu Datuk Seri tu. Setiap bulan saya ceramah kat rumah dia di Bandar Sunway. Rumah besar, kereta banyak. Ada satu kereta Porsche tu dia boleh loket biji Swarovski dekat kereta tu, sekeliling kereta. Bayangan punya kaya. Ada orang cakap daripada tu baik bagi orang lagi baik bagi anak yatim. Masalah anak yatim pun dia bagi. Saya tengok rumah dia besar. Saya naik Azia, mana pula aku nak parking ni? Sudah saya tengok ada satu kereta Jaguar. Saya parking sebelah tu. Jaguar Pro 2, lebih kurangnya boleh. Saya masuk dalam. Saya pun rumah besar Mah Datuk ni. Agak mahal rumahnya tu. Tak adalah. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab? Dia cakap. Dia bukan melagak tau. Tapi pada dia benda tu murah. Benda murah. Tapi dia tak belagak pun. Tapi betul. Orang uji tu. Uji dengan kayu. Saya naik Azia okey. Tak ada salah pun. Tak ada salah naik Azia. Saya pernah ceramah dekat hotel butik Kuantan. Hotel butik kan. TM panggil saya ceramah.
Saya ikut jalan lama, basuh lumak kereta tu. Basuh lumak ni kotor lah, ni sebenarnya cakap. Bila kotor tu saya cakap dengan asisten saya, kopi basuh kereta ni kamu kau datang balik. Saya turun kereta tu terus jalan. Pegawai TM tu kat steady Ustaz, datang jauh-jauh naik Grab. Oi, kereta aku tu kata. Buang asam betul. Grab cakap kan. Tapi tak ada apa, saya okey. Saya okey. Sebab senang naik kereta Azhar ni orang tak perasan tu. Tadi saya parking kat depan tadi, dia pandang semacam siapa berani parking depan ni. Saya pun turun, Ustaz. Patut Ustaz turun awal sikit gitu kan. Tapi okey je, tak ada hal. Saya ceramah dekat Ijuk. Satu masjid tu, saya sampai memang saya tak suka masuk awal. Saya parking dekat parking biasa. Saya tak parking kat parking berceramah. Lepas tu tengok semua dah azan, semua dah qamat semua masuk, baru saya semayang belakang sekali supaya senang nak jamak isyak. Habis saya jamak isyak bagi salam, pakcik sebelah saya boleh tegur saya. Pun ceramah belum sampai lagi. Aku dah risau, aku salah masjid ke apa kan? Saya pun tanyalah siapa penceramah pakcik? Samsul Debat. Sudah dia tak kenal aku siapa. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat, tak sempat cakap dia sambung lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai. Lah aku sabarlah aku. Langsung saya diam. Tapi saya cakap dah diam. Sampailah je ke masjid tu. Ustaz, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik, saya mula dulu. Macam ni dia pandang. Saya pergi kan sampai ke meja kuliah kat depan, pandang pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu malu lah kan. Tak ada apa tuan-tuan. Tak, yang penting kekayaan saya kata, kekayaan sebenar dalam hati kita. Tak payah nak risau. Kereta kecil, kereta besar, motor kecil, motor besar, tak ada hal. Bukan tak ada yang besar, tapi apa kejadahan naik tak ramai naik apa. Kalau dengan anak-anak semua baru naik yang besar-besar sikit kan. Macam tu je. Lagi satu, setan ni jahat tau. Turun kereta besar ni lain macam bisik Turun kereta besar macam pandang orang, kau ada. Macam tu, tak tahan tu. Biarlah naik kereta kecil. Okey je, syukur dengan apa yang ada. Kan? Itu dia, niat kita biar baik. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan salah. Allah tak uji kaya dengan miskin. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada? Kan mak ayah kita dulu apa? Masak cuk ubi, cocah dengan sama belacan. Elok ya hidup Masak cuk paku. Cuk paku dulu mana ada siapa tanam, tak siapa punya tapi jalan tu hebat kan. Elok Dulu bukan sebab laut tu bukan laut tu sedap, tapi sebab itu je yang ada. Tapi syukur. Nampak tak? Ada orang tu dalam poket sekarang dia ada RM500, dalam bank ada lagi RM2,000. Dia kata okeylah tu boleh tahan aku sampai bulan hujung bulan so. Okeylah tu. Ada orang dah senang hati dah macam tu. Tapi ada orang tengah garu kepala macam mana. Kenapa oi? Dalam bank tinggal 10 juta. Rasa nak bunuh rasa. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Jadi belajarlah bersyukur dengan apa yang ada. Kita selalu dengar sabar separuh daripada korang tu masalah. Bila tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Macam tu. Sabar separuh daripada iman. Tapi tak pernah orang tanya separuh lagi apa. Puas hati dengan separuh je. Separuh lagi apa? Dia tak apalah, dia cakap separuh je lah ambil. Tak. Separuh lagi adalah syukur. Nabi sebut amat menakjubkan umatku bila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersama. Sabar dengan ujian, syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Alhamdulillah aku ada kerja. Alhamdulillah dapat jumpa hari ni. Alhamdulillah dapat suasana yang menarik pagi ni. Tadi dah terbayang dah tidur time ni kan? Tapi tak dapat tidur. Berai mata terkolak. Tu okey ni. Kat Ilim saya ceramah tu berlari dia keluar nak terkancing terkolak. Belum tahu ni belum ada lagi dah. Boleh tahan lagi kan? Okey dah. Kan? Jadi mana syukur dengan apa yang ada. Biarlah rumah kita kecil, rumah dia besar. Bila tak ada orang, sunyinya sama, syukur. Malahan rumah flat tetap meriah walaupun orang tak ada. Assalamualaikum, salam. Rumah sebelah rupanya. Ingat rumah kita. Kan, syukur. Biarlah kereta dia Grand Livina, kereta kita Grand Liviva 660 pula tu, syukur. Bila servis bayar tak mahal sangat. Orang tu naik kereta imported tu, masuk pusat servis tu, selamat datang, dia melambai RM2,000. Belum tukar barang lagi tu. Kau beli baru servis kancil berpinggit 300. Kau kira balik. Dia suruh budak tu kira balik. Dia marah 300. Syukur. Biarlah bos kita Datuk Izamri dengan Datuk Samsul naik kapal terbang business class.
Kita duduk ekonomi, syukur. Waktu berlepas, waktu mendarat, sama. Belum pernah lagi dibuat pengumuman. Kita akan mendarat sebentar lagi pada penumpang kelas ekonomi. Sila terjun sekarang. Mana ada? Ada. Malahan seronok duduk belakang tu, doket dengan pramugari. Kacang dah kacang. Minta kacang. Sebaban kacang bagi saya banyak dapat kacang, dapat jus bawa turun. Orang semua pandang. Iya. Syukur. Betul tak? Biarlah wallet dia sampai harga RM5,000. Wallet kita harga RM5. Gambar Liverpool. You'll never walk alone. Syukur. Sebab bukan boleh masuk almari pun. Masuk duit banyak tak boleh lipek. Betul tak? Biarlah orang kata, biarlah banyak kain nak lipek kat rumah ni. Bila lah laki aku ni nak beli mesin lipat kain. Syukur. Tu tanda kita ada pakaian. Baju ni baru tempah tahun lepas dah tak muat. Syukur. Tu tanda cukup makan. Bini aku dia membebel aja lah. Syukur. Tu tanda dia sehat. Iya, kalau dia sonyap lagi kita susah hati. Biar dia bising. Kan? Orang lelaki kena ingat. Orang perempuan ni hobi dia dekat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Ingat tu. Biarlah dia. Kadang-kadang kita pun confused. Dia marah anak ke marah kita? Orang perempuan marah anak jangan pindah kat suami tu. Pergi mandi. Kau apa dah? Tambang. Garam aku dah pergi mandi. Dia marah anak macam tu. Suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Abang. Abang baru balik bang. Apa yang marah sangat tu? Biasalah bang anak kita. Pergi mandi. Dia marah habis budak tu. Ini nak pergi mandi. Kau apa? Aku tambang. Garam aku budak ni. Assalamualaikum. Ni saya call lagi. Kita baru sampai apa hal? Jangan jangan. Syukur. Biarlah suami kita balik lambat. Syukurlah dia masih balik. Ingat tu. Biarlah suami kita tidur berdengkur. Syukurlah sekurang-kurangnya dia tidur di sebelah kita, bukan di sebelah orang lain. Tu jawapan kita bila balik nanti, faham? Iya. Sebab orang perempuan beza dengan orang lelaki. Orang lelaki nak tidur dengan perempuan beza. Orang perempuan macam-macam prosedur. Orang lelaki dia boleh tidur tu dengan baju korporat logo Jabatan Perhutanan tu. Dia boleh tidur dengan baju tu tau. Dia rabah tidur, bini bising, abang kau ya bertukarlah baju dulu. Tahulah pengarah takkan tidur dengan baju korporat. Contoh. Aduh, jahat betul contoh aku ni. Kan? Dah ya. Abang tukarlah baju kok ya pun. Ni dengan jamnya pun semua pakai lagi. Semua komplit sebab penat sangat kan lelaki. Orang perempuan dia nak tidur macam prosedur tau. Sikat rambut, buangan dekut tanya. Makanlah ubek lawak, ngap. Ambil air minum, lepas sebulan muka macam tu juga. Lepas tu dia baring sebelah lelaki kan, baru nak tidur kan. Tiba-tiba bercahaya wajah. Sebab tengok handphone. Bukan sebab iman lah, perasan. Ada ditanya kan. Lepas tu baru nak tidur kan, macam-macam bunyi tengah. Kat belah tu. Ada yang bunyi mengunyah. Apa dia kunyah untuk ni? Ada bunyi ngasah gigi. Tajam gigi ni Kang. Yang paling ramai kan, paling popular bunyi vibrate handphone. Ada. Macam tu bunyi dia. Ada yang bunyi sombong kapal. Sampai pagi. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Ada seorang yang lagi ponik tu, dia ada bunyi hujung tu. Hujung lah macam tu, dia ada contoh. Nampak? Orang perempuan golak sampai menangkup tu dia pernah dengar. Betul? Ada tu dia bunyi bahasa Rusia hujung tu. Itu lagi penat. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Saya nak tanya orang perempuan, pernah tak kita tak boleh tidur sampai kita tengok suami kita berdengkur tu? Pernah tak? Pernah kan? Itulah. Apalah yang kau tanggung ni bang? Dia sampai satu tahap tu, dia sampai dekat chorus dia. Chorus tu dia tercokik sikit tu. Letak kat hidung. Hidup ni tak? Hidup ni. Sanyap sampai pagi. Tu jarang-jarang dapat tu. Ada seorang makcik dengan
Tak adalah masa lain yang paling makcik teringat kat pakcik kau time tidur lah, sebab dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sadar yang pakcik kau dah tak ada. Nampak? Mulai hari ini orang perempuan dengar bunyi suami berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bab. Macam tu. Jadi macam mana pun, perbetulkan niat kita. Niat kita bila yang baik. Saya selalu bagi hashtag ni, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan akan balas yang baik-baik. Bila ingat baik-baik, buat yang baik-baik, tentunya kita boleh jadi pencetus transformasi dan juga pemangkin kepada revolusi. Jadi rasa cukup setakat tu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak di atas kesudian mendengar ceramah saya pada hari ini. Dengan ini saya nak maklumkan sedikit